Okey ya. Wa dan jaa telah datang. Jaa telah datang. Al-mu'azzirun, orang-orang yang meminta keuzuran. Al-mu'azzirun terjemah dia orang-orang yang meminta keuzuran. Maksudnya minta excuse. People who make excuse, betul terjemah. Al-mu'azzirun, orang-orang yang minta keuzuran. Min daripada al-a'rab, orang-orang Arab Badui. Terjemah al-a'rab, orang-orang Arab Badui. Li agar ataupun supaya. Terjemah li agar ataupun supaya. Yu'zana diberi izin. Yu'zana diberi izin. Okey. Lahum kepada mereka. Lahum kepada mereka. Okey. Lahum kepada mereka. Wa sedangkan. Qa'ada telah duduk. Qa'ada telah duduk. Allazina orang-orang yang. Allazina orang-orang yang. Kazabu telah mendustakan. Kazabu telah mendustakan. Allah. Wa dan Rasulnya. Okey. Sa kelak. Nanti. Terjemah sa kelak boleh. Nanti boleh. Yusibu akan menimpa. Yusibu akan menimpa. Allazina orang-orang yang. Allazina orang-orang yang. Kafaru kafir. Minhum di kalangan mereka. Azabun azab. Alimun yang pedih. Puan Hayati, tolong terjemah Puan Hayati ayat pertama kita hari ini. Ustaz, saya tak ikut sepenuhnya tadi sebab Kak Ram ada masalah. Tak dapat dengar Ustaz. Oh, okey. Puan Mainun ada Puan Mainun? Ada Ustaz, ada. Ada Ustaz. Dengar ke? Semua terjemah dapat ke? Dapat insya-Allah. Alhamdulillah. Okey, saya takut internet saya problem, orang tak dengar terjemah. Okey, tolong terjemahkan Puan. Dan telah datang orang-orang yang minta keuzuran daripada orang-orang Arab Badui agar diberi izin kepada mereka, sedangkan telah duduk orang-orang yang telah mendustakan Allah dan Rasulnya. Kelak akan ditimpa orang-orang yang kafir di kalangan mereka azab yang pedih. Okey, baik. Dalam surah At-Taubah kita bincang mengenai peperangan Tabuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak menyeru semua sahabat-sahabat untuk keluar pergi menyertai perang Tabuk. Jadi macam biasalah, setiap kali ada perintah, Allah Taala tak adalah paksa semua orang yang tak mampu, semua orang yang tak boleh, semua orang yang sakit, semua orang yang uzur kena pergi. Tak. Orang betul-betul tak mampu, orang betul-betul sakit, diberi kelonggaran oleh Allah Taala. Allah Ta'ala perintahkan puasa. Orang yang tak mampu puasa, boleh buka puasa. Allah perintahkan hijrah. Orang yang tak mampu hijrah, boleh tak hijrah. Dengan syarat mereka betul-betul tak mampu. Dengan syarat mereka benar-benar ada keuzuran. Bukannya mereka bagi alasan yang tak boleh diterima, ataupun mereka mencipta alasan. Mereka mengkreat alasan untuk mereka tak mahu hijrah. Itu yang tak boleh. Sama juga dalam bab peperangan Tabuk ni, walaupun Allah Ta'ala dan Rasulullah suruh semua keluar berperang, tak dinafikan. Memang ada orang-orang yang ada keuzuran. Memang ada orang yang betul-betul ada masalah. Maka mereka ni pun Allah ceritakan juga dalam Al-Quran. Ibnu Ishaq berkata, Ibnu Ishaq ni pakar sirah lah. Kalau kita buka sirah Nabi, memang banyak keluar nama Ibnu Ishaq. Dia ni pakar sirah. Dia kata, ayat ni turun untuk kabilah Bani Ghifar. Nama kabilah tu Bani Ghifar Khaffaf bin Ghamam. Bani Ghifar Khaffaf bin Ghamam.
Dia diketuai oleh Amir bin Tufail radhiyallahu anhu. Amir bin Tufail radhiyallahu anhu. Jadi peperangan Tabuk ni dalam riwayat mengatakan bahawasanya dihadiri oleh 30,000 orang Islam. Orang Islam yang keluar ke Tabuk bersama Rasulullah ni 30,000 orang. Jadi bila 30,000 orang, bukan orang Madinah saja ni. Termasuk sekali orang-orang Arab kampung yang tinggal di luar Madinah. Termasuk sekali orang-orang Arab kampung. Madinah zaman dulu bandar besar. Mekah zaman dulu pun bandar besar. Mekah bandar ni bandar besar. Jadi sekeliling bandar besar tu ada banyak kampung-kampung kat luar Madinah, kampung-kampung kat luar Mekah tu. Jadi bila 30,000 orang, semestinya yang join Nabi dalam peperangan Tabuk ni bukan Madinah saja. Termasuk sekali orang-orang kampung, orang-orang pendalaman yang tinggal di luar Madinah. Maka ada satu perkampungan namanya Bani Ghifar. Bani Ghifar Khaffaf bin Ghaimaq. Khaffaf bin Ghaimaq nama dia. Khaffaf bin Ghaimaq. Dia ni diketuai oleh Amir bin Tufail radhiyallahu anhu. Sebelum peperangan Tabuk, Nabi dengan sahabat sebelum keluar ke Tabuk, datang Amir bin Tufail radhiyallahu anhu jumpa Nabi. Dia kata, "Ya Rasulullah, kami sememangnya nak ikut Tuan pergi berperang. Kami sememangnya nak join jemaah ni sama-sama keluar perang ke Tabuk. Tetapi kami ada keuzuran ya Rasulullah. Keuzuran kami ialah kami ni, puak kabilah kami, Bani Ghifar ni memang dah lama kelahi dengan Bani Toy. Toya Hamzah, eja dia Toy, kabilah Bani Toy. Agak kampung Arab kampung juga ni. Bani Toy ni. Kabilah kami dah lama dah kelahi dengan kabilah Bani Toy ni. Jadi kalau kami semua lelaki-lelaki dewasa daripada kampung kami keluar ikut Tuan pergi perang ke Tabuk ya Rasulullah, apa akan berlaku? Nescaya kabilah Bani Toy yang dah lama gaduh dengan kabilah kami ni akan menyerang kampung kami lalu mencolek isteri-isteri dan anak-anak kami." Ini alasan yang diberi oleh Amir bin Tufail kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa jawab Rasulullah? Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dia kata, "Wahai Amir, sesungguhnya Allah telah memberitahu kepadaku masalah kamu." Maksudnya sebelum dia datang jumpa Nabi mengadu masalah dia tak boleh pergi perang ni, Allah dah wahyukan pada Nabi tentang mereka tu yang memang tak boleh pergi perang. Maka apa jawapan Rasulullah pada dia? Sesungguhnya Allah telah memberitahu aku tentang kamu. Masalah kaum kamu ni, puak kamu, kabilah kamu ni. Maka Rasulullah kata, sesungguhnya Allah Ta'ala tetap akan menolong aku dan sahabat-sahabat aku walaupun tanpa kehadiran kamu. Jadi maksudnya, dia ni datang bagi alasan minta excuse dengan Nabi dan alasan dia memang sesuai. Alasan dia memang berbaloi, alasan dia memang betul. Alasan yang sesuai dan dia tak tipu, dia tak reka-reka. Jadi Allah Ta'ala nak kata dia ni tak bersalah. Allah Ta'ala nak kata puak dia ni tak bersalah. Allah Ta'ala turunkan ayat. Allah Ta'ala kata telah datang kepada kamu, hai Muhammad, orang-orang yang minta excuse di kalangan orang-orang Arab Badui. Inilah orang Bani Ghifar, Ghaimaq ni. Orang-orang Arab Badui ni minta dengan kamu keuzuran. Memang dia betul-betul ada masalah ni dan masalahnya tu berbaloi. Logik akal untuk mereka tak pergi perang. Okey? Ni minta tak pergi perang alasan yang tak munasabah. Musim buah. Okey, musim buah baru menjadi, nak kutip buah. Macam alasan yang tak munasabah tu yang Allah Ta'ala cela. Alasan ni alasan munasabah. Kemudian, kita terjemah sedangkan. Telah duduk orang-orang yang mendustakan Allah dan Rasulnya. Maksud yang ni ialah, yang tak pergi perang, yang duduk kat Mekah ada dua kategori. Kategori pertama memang betul-betul ada keuzuran, ada masalah yang memang tak boleh dielakkan. Satu lagi golongan, orang-orang yang ada masalah juga, ada keuzuran juga. Tapi keuzuran tu direka-reka untuk sengaja tak mahu pergi perang bersama Nabi SAW. Sebab tu Allah kata, "Wahai Muhammad, datang kepada kamu orang minta uzur, jadi mereka boleh stay, tak ada masalah, mereka tak akan dipersalahkan." Yang kedua, ada juga orang yang duduk kat Mekah, kat Madinah, tak pergi perang. Tetapi mereka tak pergi perang dalam keadaan mereka menipu Allah dan Rasul. Apa maksud menipu Allah dan Rasul? Sama ada mereka tak ada apa-apa alasan ataupun mereka create alasan untuk menipu Allah dan Rasul. Maka Allah Ta'ala kata orang macam ni tak lama lagi akan menimpa mereka azab yang pedih. Jadi sa tu terjemah dia kelak yang dekat. Maksudnya tak lama aja lagi
nanti mereka akan dapat azab yang pedih. Sama ada mereka akan dibunuh oleh orang Islam sekiranya mereka menzahirkan kemunafikan mereka, ataupun katakanlah mereka ni berjaya menyembunyikan kemunafikan mereka sampai tak ada seorang pun orang Islam tahu. Contoh. Kalau dia mati esok dia terus kena seksa teruk dalam kubur. Kalau dia mati petang ni terus dia dapat seksa yang teruk dalam kubur. Sebab tu terjemah dia sah. Kelak sikit je lagi. Kejap je lagi bila? Kalau dia mati petang ni dah kena. Kalau mati malam ni dah kena azab daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi maksud ayat ni ialah Islam bukanlah satu agama yang kau ada alasan ke, kau tak ada alasan ke, kau uzur ke, kau sakit ke, tetap kena pergi. Tak. Islam meraihkan juga orang-orang yang benar-benar ada keuzuran. Orang yang benar-benar ada masalah. Okey, baik. Ini maksud ayat ni. Boleh? Jadi ayat ni nak ajar kita bahawasanya kita sendiri boleh tahu. Kita betul-betul ada masalah, ada keuzuran, ataupun kita sengaja mencari keuzuran, ataupun kita mereka-reka alasan sebab tak nak pergi berperang, ataupun tidak mahu mengamal agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seterusnya, ayat baru. Laisa tidak ada. Terjemah laisa tidak ada. Ala ke atas. Ala ke atas. Ad-du'afa, orang-orang yang lemah. Ad-du'afa, orang-orang yang lemah. Wa, dan. La, tidak juga. La, tidak juga. Ala, ke atas. Ala, ke atas. Al-marda, orang yang sakit. Al-marda adalah plural. Jamak kepada marid. Kalau saya sakit, dalam bahasa Arab kata, ana marid. Mim, ra, ya, dad. Ana marid, saya sakit. Bukan merit lah, merit kahwin lagi. Ana marid, saya sakit. Adapun marda adalah plural kepada ramai orang sakit. Sebab tu, kalau kita dengar imam-imam baca doa lepas solat, Allahumma shfina washfi mardal muslimin. Inilah ayat dia. Ya Allah, sembuhkanlah kami dan sembuhkanlah orang-orang yang sakit di kalangan orang muslimin. Okey, marda adalah plural orang-orang yang sakit. Wa, dan. La, tidak juga. Ala, ke atas. Ala, ke atas. Allazina, orang-orang yang. Allazina, orang-orang yang. La, tidak. Yajiduna, mereka mendapati. Yajiduna, mereka mendapati. Ma, apa yang. Yunfikuna, mereka boleh infakkan. Yunfikuna, mereka boleh infakkan. Itu terjemah yunfikuna, mereka boleh infakkan. Mereka tidak mendapati apa yang mereka boleh spend, mereka boleh infakkan. Okey, kemudian lepas tu perkataan harajun, dosa. Terjemah harajun, dosa. Mari mana dosa tu? Ini ketinggian bahasa Arab ni. Kalau bahasa kita, terjemah bahasa kita daripada awal ni, tidak ada dosa kepada orang yang lemah, orang-orang yang sakit, orang-orang yang tidak mempunyai apa untuk di-spend jalan Allah. Tidak ada dosa. Itu terjemah kita Melayu. Dalam bahasa Arab, tidak ada ke atas ... tak ada apa? Harajun, tak ada dosa. Lepas tu dosa mari belakang ni. Bahasa Melayu kita, tidak ada dosa ke atas orang-orang yang lemah, orang-orang sakit dan orang-orang tidak ada harta untuk infak. Itu bahasa kita. Dalam bahasa Arab ni, tidak ada ke atas orang-orang yang lemah, orang-orang yang sakit, orang-orang yang tidak mampu untuk infak. Tak ada apa? Harajun, dosa. Itu kaedah bahasa Arab. Kita kata kaedah dia untuk tarik perhatian pendengar. Untuk tarik perhatian pendengar. Kalau bahasa Melayu, tidak ada dosa. Okey, tidak ada dosa. Kita dah faham dah, tak ada dosa. Ke atas orang ni kita tunggu je lah siapa nama yang Allah Ta'ala kata tak dosa. Tapi dalam bahasa Arab, tidak ada untuk orang yang sakit, orang yang lemah, orang yang tidak ada apa untuk infak, maka pendengar ternanti-nanti. Tak ada apa tu. Tak ada apa, tak ada duit ke, tak ada orang imah ke, tak ada apa. Harajun, tak ada dosa. Okey, terjemah harajun, tidak ada dosa. Iza, apabila nasahu, mereka benar-benar ikhlas. Terjemah nasahu, mereka benar-benar ikhlas. Itu terjemah nasahu. Okey. Daripada perkataan nasahu inilah keluar perkataan nasuha. Taubat nasuha. Biasa dengar taubat nasuha kan?
Taubat nasuha tu berasal pada kataan nasahu ni lah. Maksudnya benar-benar ikhlas nak taubat. Bukan buat-buat taubat, bukan berlakon-berlakon taubat. Kalau betul terjemah kat sini, sincere and true. They are sincere and true. Ikhlaslah. Nasahu, mereka benar-benar ikhlas. Lillah, kepada Allah. Lillah, kepada Allah. Wa, dan rasulih, kepada rasulnya. Rasulih, kepada rasulnya. Puan Hayati boleh terjemah? Tidak ada ke atas orang-orang yang lemah dan tidak juga ke atas orang-orang yang sakit dan tidak juga ke atas orang-orang yang tidak mereka mendapati apa yang mereka boleh infakkan dosa apabila mereka benar-benar ikhlas kepada Allah dan kepada Rasulnya. Okey, baik. Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu berkata, Zaid bin Sabit ini salah seorang sahabat Nabi yang ditugaskan untuk tulis wahyu. Maka ketika mana dia menulis sebahagian surah At-Taubah, lalu turunlah perintah untuk pergi perang. Turun perintah dalam surah At-Taubah untuk pergi perang. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh dia tulis ayat mengenai peperangan tu. Dia tulis. Kemudian setelah ayat itu disampaikan pada sahabat-sahabat, datang seorang yang buta, nama dia Aiz bin Amar Al-Muzani. Dia datang, kata, dia ni buta. Aiz bin Amar Al-Muzani. Kata, ya Rasulullah, izinkan saya pergi perang. Sedangkan aku orang yang buta. Aku ni buta ya Rasul, tapi aku nak pergi perang juga. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengizinkannya lah. Tidak mengizinkannya untuk dia pergi perang. Lalu Allah Ta'ala turunkan ayat ni. Tidak ada dosa untuk orang-orang yang lemah. Siapa orang lemah? Orang lemah adalah wanita, kanak-kanak dan orang yang sangat-sangat tua. Orang-orang yang lemah ni adalah wanita, kanak-kanak ataupun orang yang sangat tua. Jadi wanita tak boleh pergi perang ke? Boleh. Kalau dia pergi dengan mahram dia, suami dia nak bawa dia dan dia setuju untuk ikut, maka Rasulullah SAW tidak pun menghalang kalau mereka nak pergi. Tapi tidak ada kewajipan untuk wanita-wanita untuk pergi perang. Kanak-kanak tak boleh lah. Kanak-kanak pergi perang ni kita bahasa kita kata menyusahkan. Maksudnya kanak-kanak tak boleh lagi. Okey, baik. Pertama, orang-orang yang lemah, wanita, kanak-kanak dan juga orang yang sangat tua. Yang kedua, orang-orang yang sakit. Orang-orang yang sakit, okey, sama ada dia sakit sejak dah lama ataupun dia ni kita kata orang yang baru dapat sakit, okey. Sebelum tu dah semangat nak pergi, tiba-tiba hari nak pergi kena sakit teruk tak boleh bangun, okey. Ataupun juga termasuk golongan orang-orang sakit adalah orang yang cacat. Orang cacat maksudnya kaki tak ada, tak boleh nak berjalan. Orang-orang yang buta, contoh macam Aiz bin Amar tadi contohnya. Yang ketiga adalah orang-orang yang tidak ada duit belanja. Dia muda, sihat, dia okey, semua tubuh badan okey, tak sakit, tak lemah, tapi tak ada duit belanja. Maksud tak ada duit belanja, tidak ada kenderaan yang boleh dia tunggangi. Untuk pergi berjuang di jalan Allah Ta'ala. Jadi untuk tiga golongan ni Allah Ta'ala kata tidak ada dosa pun kalau mereka tak pergi berjuang jalan Allah Ta'ala. Dengan syarat mereka benar-benar ikhlas kerana Allah dan Rasulnya. Jadi daripada perkataan nasahu ni keluarlah perkataan nasuha. Tengok surah At-Tahrim ayat 8. Tolong baca terjemah dia. Tuan Haji Mawardi boleh tak? Tuan Haji Mawardi. Surah At-Tahrim. Muka surat 561. Page 561 ayat atas sekali. Muka surat 561 ayat 8. Ayat muka surat apa Ustaz? 561. 561. Okey. 561 tak? Ayat 8 ya. Ya, ayat 8. Okey. Wahai orang-orang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat nasuha. Mudah-mudahan Tuhanmu akan
menghapuskan kesalahan-kesalahan kamu dan masukkan kamu ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Pada hari Allah tidak akan menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama-sama dengannya. Cahaya iman dan amal soleh. Mereka bergerak cepat di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Semasa mereka berjalan, mereka berkata, ketika orang-orang munafik meraba-raba dalam gelap gelita, wahai Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan limpahkanlah keampunan kepada kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Okey, baik. Terima kasih Tuan Haji Mawardi. Tengok ayatnya. Saya harap semua buka page ni tengok. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Dia orang tanya taubat nasuha tu, taubat apa taubat nasuha tu? Beza dengan taubat biasa ke? Tak beza pun. Taubat biasa kalau kita sungguh-sungguh niat nak berubah, niat nak tinggalkan, niat nak berhenti buat dosa tu, nasuha lah nama dia. Lawan pada taubat nasuha ni orang taubat main-main. Dia sembahyang taubat tapi dia niat nanti minggu depan nak buat lagi. Dia sembahyang taubat tapi sebab orang suruh, mak suruh, ustaz suruh, okey, suami suruh, isteri suruh, sembahyanglah taubat contoh. Tu lawan dia. Jadi taubat nasuha ni taubat yang sungguh-sungguh, maksudnya ikhlas betul-betul nak berubah. Orang putih terjemah kat sini sincere repent, sincere repentance. Itu nak sebut tak erti macam itulah. Jadi maksudnya Allah, okey. Maksudnya Allah Taala kata orang sakit, orang lemah, orang tak ada duit belanja, dia tak berdosa kalau dia tak pergi perang Tabuk ni dengan syarat. Bukan dia kata, oh aku sakit, aku tak payah pergi, tak apa, best. Okey, aku dah tua, mujur aku dah tua, aku tak payah pergi, tak apa, seronoklah aku. Ataupun, aku Alhamdulillah, tahun ni aku bankrupt. Tahun ni aku bankrupt. Jadi bila aku bankrupt tahun ni, aku tak ada satu aku binatang pun yang boleh aku naik untuk pergi perang Tabuk. Mujur sangatlah, aku tak payah pergi perang. Orang macam ni, walaupun dia betul-betul sakit, walaupun dia betul-betul lemah, walaupun dia betul-betul tak ada duit belanja, tapi tidak ada nasahu lillah. Dia tidak ikhlaskan hati dia semata-mata kerana Allah, maka dia tetap dikira berdosa juga. Ni dipanggil dosa hati, Allah Ta'ala masih kira juga ni. Maksudnya ialah, dia betul-betul sakit. Tetapi bila dia tidak terpilih ke perang Tabuk, kerana dia sakit, maka dia gembira. Mujur aku sakit. Bagus juga aku sakit tahun ni. Tanda dia ikhlas semata-mata kerana Allah ialah, kalau dia sakit, dia cepat-cepat berubat. Dia harap sakit dia akan sembuh sebelum Rasulullah dengan sahabat-sahabat pergi bergerak. Itu maksud dia ikhlas tu. Jadi, nasahu ni juga dalam bahasa Arab memberi makna inginkan kebaikan kepada orang lain. Nasahu ni dalam bahasa Arab juga memberi makna, selain kita kata sincere, ikhlas kerana Allah ni, nasahu ni juga memberi makna inginkan kebaikan pada orang lain. Jadi dalam ayat ni, apabila orang-orang tiga kategori ni, mereka betul-betul nak kebaikan pada Allah, Rasul dan agama, tetapi memang betul-betul terhalang. Memang betul-betul terhalang oleh sebab dia lemah atau sakit atau tidak ada duit belanja, maka orang ni tidak berdosa. Saya dah beritahu tadi, agama Islam memang menyuruh pengikut penganut dia membuat amal-amal yang besar. Hijrah, puasa, jihad, walau bagaimanapun orang-orang yang ada keuzuran dan memang betul-betul keuzuran, maka orang macam ni tidak tercela, orang macam ni tidak dipersalahkan. Okey, baik. Tengok muka surat 94. Kita nak cerita ulang kaji bab hijrah. Okey, bab hijrah, orang-orang yang tak mampu hijrah. Muka surat 94 ayat 97, 98, 99. 97, 98, 99. Kita sekarang tajuk perang, tapi kita nak refer tajuk hijrah. Yang mana Allah Ta'ala memberi kemaafan pada orang yang tak mampu untuk hijrah. Kerana dia lemah, ditindas ataupun dia tidak ada kemampuan kenderaan. Tolong baca Puan Nozihan boleh? Puan Nozihan. Muka surat 94 ayat 97, 98, 99. Okey, sesungguhnya orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat dalam keadaan menzalimi sendiri, mereka
para malaikat bertanya, bagaimana kamu ini? Mereka menjawab, kami orang-orang yang tertindas di bumi Mekah. Mereka, para malaikat bertanya, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berhijrah, berpindah-pindah di bumi itu? Maka orang-orang itu tempatnya di neraka Jahanam dan Jahanam itu seburuk-buruknya tempat kembali. Kecuali mereka yang tertindas, baik lelaki atau perempuan dan anak-anak yang tidak berdaya dan tidak mengetahui jalan untuk berhijrah. Dan seterusnya, maka mereka itu mudah-mudahan Allah memaafkannya. Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Okey, baik. Nampak? Ayat 97, Allah mencela orang-orang Islam yang mati dalam peperangan Badar dalam keadaan mereka menyertai grup kafir. Mereka orang Islam tapi duduk Mekah. Mereka orang Islam tapi tinggal kat Mekah. Orang lain hijrah, dia tak nak hijrah. Sayangkan kebun, sayangkan keluarga, sayangkan tanah air. Jadi tak nak hijrah. Jadi bila tak nak hijrah, bila time peperangan datang, maka mereka ni dipaksa oleh pemuka-pemuka Quraisy keluar perang sekali. Dia Islam, tapi dipaksa keluar perang oleh pemuka-pemuka Quraisy. Dalam peperangan tu dia dibunuh oleh orang Islam. Dia Islam, join geng kafir lawan tentera Islam. Dalam peperangan tu dia dibunuh oleh orang Islam. Lepas dibunuh oleh orang Islam, malaikat tanya, kenapa kamu ni mati join geng kafir? Kamu Islam tapi kamu mati dalam keadaan berperang join geng kafir. Apa jawapan mereka? Kami lemah, kami ditindas. Betul tak mereka ditindas? Ya. Betul tak mereka lemah? Ya. Apa buktinya? Mereka dipaksa keluar berperang. Kalau tak, mereka akan dianiaya di Mekah. Apa malaikat jawab? Ya, aku tahu kamu memang dipaksa keluar ni. Kamu memang tak nak niat nak keluar lawan orang Islam. Aku tahu kamu memang dipaksa. Tapi masalahnya ialah, kamu ada jalan untuk keluar daripada suasana paksa tersebut. Aku tahu kamu kena paksa. Aku yakin kamu kena paksa. Tapi masalahnya ialah, kamu ada jalan untuk keluar daripada suasana kamu dipaksa. Tak apa jalan dia? Hijrah ke Madinah bersama orang Islam. Kalau kamu hijrah ke Madinah bersama orang Islam sebelum ni, kamu takkanlah kena paksa macam ni. Jadi alasan kamu lemah tak boleh diterima kerana kamu ada jalan untuk keluar daripada dipaksa tersebut. Maka malaikat kata mereka tu tak bersalah. Mereka tu tak bersalah. Adapun orang betul-betul lemah, memang dia tak boleh berjalan. Memang dia tidak ada kenderaan. Memang dia tak tahu jalan. Betul-betul dia tak boleh nak keluar lagi hijrah. Maka Allah Ta'ala maafkan mereka. Jadi, orang-orang yang Allah Ta'ala maafkan 3 kategori tadi, orang lemah, orang sakit, tak ada belanja kenderaan, orang ni Allah Ta'ala hanya kata tak berdosa bila mereka betul-betul ada keuzuran. Bukannya mereka mencari keuzuran. Okey, mungkin ada petua-petua nak bagi demam ke, mungkin ada petua-petua nak bagi badan panas ke, mungkin ada petua-petua nak bagi pengsan depan orang ramai ke, mereka pun buat benda-benda tu pop pengsan. Oh, jadi nampak lemah sungguh, contoh. Ataupun mereka sakit tapi mereka sengaja tak nak berubat. Hari ini demam. Jumaat depan, hari ini Isnin demam. Hari Jumaat ni Nabi nak keluar dengan sahabat-sahabat ke Tabuk. Jadi mereka tak ada merubat, tak nak merawat demam mereka. Biarlah, biar kita demam sampai Jumaat ni. Jumaat ni demam lagi, Rasulullah kata ajak keluar, Rasulullah si demam. Nabi pun pegang, oh panas lagi, betul lah awak demam tak payah pergi. Subhanallah, alhamdulillah. Tak. Maksudnya, mereka ni sungguh-sungguh nak pergi perang. Contoh macam Aiz tadi. Dia dah buta, jumpa Nabi nak minta izin pergi perang. Dia buta, dia jumpa Nabi minta izin nak pergi perang. Itu tanda sungguh-sungguh. Maksudnya memang nak. Allah tahu dia memang nak. Jadi dalam ayat ni, orang kita tak boleh nak tahu orang tu betul-betul lemah, orang tu betul-betul sakit, orang tu betul-betul tak ada harta. Dia ada duit, disimpan makanan dia. Jadi kita pergi rumah dia memang tak ada duit sungguh. Mana kita tahu? Sebab tu Allah Ta'ala kata, ingat, walaupun aku bagi kelonggaran pada 3 jenis golongan ni, aku tak letak syarat. Apa syaratnya? Mereka ikhlas kerana Allah. Mereka ikhlas kerana Allah. Mereka memang betul-betul nak pergi. Tetapi mereka memang betul-betul ada halangan tak boleh pergi. Nak pergi solat maghrib,
Rumah jauh juga daripada rumah ke surau jauh juga. Dah mandi-mandi, pakai baju Melayu, pakai minyak wangi, pakai songkok. Tiba-tiba nak keluar rumah tu, oh kunci tak ada. Kunci tak ada, kunci kereta hilang. Dah cari, suruh isteri cari, suruh nak cari, tak jumpa juga. Tu kita kata keuzuran. Itu baru kita kata keuzuran. Ini tak dah azan tu, dia tengok TV lagi. Dah azan tengok TV lagi. Habis cerita dia minat, baru pergi mandi. Lepas tu pergi ke kereta, kunci hilang. Kita tak kunci tak ada lah. Lepas kunci hilang, kunci tak ada, tak cari pun. Terus solat maghrib kat rumah saja. Contoh. Jadi kat situ tidak nampak sincere dia tu. Nasahu dia tak nampak. Tak nampak nasahu dia tu. Jadi Allah Ta'ala kata, walaupun kamu lemah, walaupun kamu sakit, walaupun kamu tak ada duit belanja, bukan semuanya aku maafkan dengan syarat mereka betul-betul ikhlas kerana Allah, nak pergi gila-gila punya. Semangat nak berjuang gila-gila punya. Tapi memang keuzuran tu datang. Tak macam mana? Macam tadi, golongan Amir bin Tufail. Mereka memang nak pergi. Tapi kalau pergi, tak boleh juga. Orang akan datang khianat anak isteri. Terpaksa tak boleh pergi. Okay, baik, nasahu ni. Nak tahu ikhlas tak ikhlas nasahu ni. Para Nabi semua ada sifat nasahu. Para Nabi semua mereka ada sifat nasahu. Okey. Tengok surah Al-A'raf. Kita dah lalu sebenarnya bab nasahu ni. Kita nak bincang sekali lagi. Muka surat 158. Saya akan baca. Okay, ayat 62. 158 ayat 62. Saya baca ayatnya, uballighukum risalati rabbi wa ansahu. Ansahu tu terjemah dia aku nasihat, betul kan? Ansahu kat sini saya baca ni kata-kata Nabi Nuh alaihi salam. Aku menyampaikan kepada kamu risalah Tuhanku dan aku menasihati kamu dan aku mengetahui apa kamu tak tahu. Terjemah dia menasihati. Tak apa? Kita teruskan lagi. Muka surat 159. Nabi Hud pula. Tengok 159 ayat atas sekali. Ayat 68. Uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun. Nasihun tu nasahu juga. Okey, seterusnya Nabi Saleh pula. Tengok muka surat 160. Saya nak refer pada tuan-tuan perkataan nun sodha. Muka surat 160 ayat 79. Fatawalla anhum wa qala ya qaumi laqad ablaghtukum risalata rabbi wa nasahtu lakum. Okey, satu lagi Nabi Syuaib alaihi salam. Tengok muka surat 162 ayat 93. Okey, muka surat 162 ayat 93. Apa ayatnya? Fatawalla anhum wa qala ya qaumi laqad ablaghtukum risalati rabbi wa nasahtu lakum. Baik. 4 perkataan nasahu yang saya tunjuk pada tuan-tuan ni, terjemah dia semua aku nasihat. Betul. Terjemah tu tak salah, aku boleh nasihat. Tetapi ansahu lagi dalam pada tu. Ansahu ni ialah betul-betul nak kebaikan kepada orang lain. Nabi Nuh, kalau sekadar tugas dia bagi nasihat, tak payah 950 tahun. Kita semua tahu Nabi Nuh berdakwah 950 tahun. Kita semua tahu. Kalaulah ansahu tu yang kita refer tadi memberi nasihat, tak payah 950 tahun. Setahun dah selesai dah. Sehari pergi dakwah 2 kampung, setahun dah selesai dah. Aku dah nasihat dah semua orang. Mereka tak nak beriman, biar pergi mereka lah. Kalau sekadar terjemah beri nasihat. Tak. Nabi Nuh berdakwah. Mereka tak terima dakwah. Nangis sungguh-sungguh. Sampai 950 tahun. Itu baru namanya nasahu. Apa maksud nasahu? Sungguh-sungguh nak mereka jadi orang yang beriman. Kita, anak kita kalau tak semayang, anak kita kalau kita tak semayang contoh. Takkan 2 kali nasihat je. Pergi semayanglah Abang Long, pergi semayanglah Kak Lang, Kak Ngah. 2 kali nasihat tak nak, kita kata biar lah. Aku dah nasihat 2 kali, semayang tak nak semayang, biar lah. Kalau macam tu sifat kita, kita tidak ada nasahu pada anak-anak kita. Nasahu pada anak kita ialah kita nak mereka jadi baik sungguh-sungguh. Kita dah 5-6 kali suruh, tak jadi. Suruh orang lain pula suruh. Minta orang lain suruh nak kita semayang pula. Tak jadi lagi, panggil ustaz datang rumah mengajar bab semayang pula. Contoh. Itu baru maknanya sungguh-sungguh. Di nasahu ni ialah terjemah dia dalam bahasa Arab, iradatul khairi lil ghairi.
nak kebaikan pada orang lain. Nabi Muhammad lagi lah sungguh-sungguh. Sungguh-sungguhnya Nabi Muhammad dalam berdakwah. Sungguh-sungguh Nabi Muhammad dalam berdakwah. Bukan part time. Kalau Nabi berdakwah part time, Nabi masih lagi jaga kambing, Nabi masih lagi berniaga. Dakwah dia malam-malam je. Siang Nabi berniaga, jaga kambing, siang-siang, malam free pun Nabi dakwah. Itu bukan nasahu. Nabi berdakwah 24 jam sehari. Maksud 24 jam tu sepenuh masa, bukan tak tidur langsung. Jangan salah faham pula. Nabi lepas dapat tugas kenabian, Nabi tidak lagi memelihara kambing, Nabi tidak lagi berniaga. Lepas dapat tugas kenabian, full time. Itu baru namanya sungguh-sungguh. Jadi dalam yang kita bincang ini, saya nak beritahu, nasahu tu ialah memang orang tu sungguh-sungguh nak pergi perang. Memang orang tu niat dia 100% nak pergi. Tidak ada 1% pun dalam hati dia terdetik. Aku boleh ni ke tak pergi? Aku boleh ke tak pergi? Tak. Kalau boleh, mereka tak termasuk golongan orang yang pergi. Tetapi kerana benar-benar ada keuzuran, maka Allah Ta'ala kata tidak berdosa pun bagi mereka. Jadi kita tahu, okay, dalam masalah kita, kalau kita duduk situasi ni, kita ada suasana ni, kita orang yang mencari keuzuran. Kalau boleh sakit, bagus juga. Contohlah, kalau boleh aku ni tak ada duit belanja, bagus juga. Contoh. Ataupun kita memang orang yang didatangi keuzuran. Jadi Allah Ta'ala maha mengetahui, Allah Ta'ala maha mengetahui orang-orang yang memang didatangi keuzuran ataupun orang yang mencari keuzuran. Contoh orang mencari keuzuran, dia sakit tapi dia tidak mahu berubat. Dia biar je sakit dia. Dia tahu kalau lagi klinik, doktor bagi ubat, sapu-sapu nanti sembuh. Dia penyakit budak-budak tafiz. Ada sakit gatal-gatal, kudi buta. Biasalah, dok asrama kan, kudi buta. Patutnya kalau balik rumah, pergi duk jumpa doktor hari ni, bubuh ubat. 4-5 hari sembuhlah kudi buta tu. Tapi balik rumah, lepas 2 hari kat rumah tak pergi klinik lagi. Okay, minta ustaz nak cuti, saya kena kudi buta. Tengok you sungguh tangan gatal-gatal. Balik. Kita bagi balik. Baliklah tak duduk asrama. Okey, lepas 2 hari tanya mak dia macam mana? Sakit lagi anak saya. Dah pergi jumpa doktor? Belum lagi ustaz. Allah. Dah 2 hari duduk rumah tak pergi jumpa doktor lagi. Tak ada nampak langsung sungguh-sungguh nak suruh anak dia sembuh, cepat-cepat balik asrama semula, hafal Quran semula. Mak pun sama 2 kali 5 dengan anak pemalas juga. Contohlah. Marah juga kita pun. Anak awak kita bagi balik sebab sakit. Patutnya cepat-cepatlah jumpa doktor, minta ubat ya. Cepat-cepat sembuh, masuk tafiz balik, hafal balik. Ini dia dah 2 hari duduk rumah, buang masa tu saja. Esoklah insya-Allah suami saya bawa pergi klinik. Allah. Kita dengar nak marah lah. Ya, dia ada keuzuran, kita faham dia ada keuzuran, dia kena kudih buta. Tak boleh menghafal lah, ganggu pelajar lain nanti, jangkit pelajar lain, kita faham ada keuzuran. Tapi dah 2 hari tak pergi klinik lagi. Nampak sangat sengaja nak duduk lama-lama kat rumah tu. Kita jadi marah, contoh. Ni sekadar pengalaman saya lah. Ini dengan mak ayah punya perangai. Budak-budak bersama, mak ayah 2 kali 5 juga. Jadi kalau betul-betul dia ni, nak anak dia belajar sungguh-sungguh, balik kita ambil anak pada asrama tu, tak sampai rumah lagi, pergi klinik dulu dah. Pergi klinik dulu, ambil ubat dulu. Balik rumah lepas 2 hari kita tanya, Ustaz, anak saya dah makin sembuh dah. Esok lusa dah tak ada apa, kita hantar balik. Baru nampak mak sungguh-sungguh, anak sungguh-sungguh. Ini 2 hari balik rumah, tak pergi klinik, tak jumpa doktor lagi, menipu lah kita kata. Contoh. Ikut sangka buruk kita, itulah hakikatnya. Jadi dalam kes ni saya nak beritahu, walaupun ada keuzuran, Allah tahu dia sungguh-sungguh keuzuran dan nak hilangkan keuzuran tu, ataupun dia biar, ataupun orang tidak ada harta, orang tidak ada kelengkapan perang ni. Dia usaha tak pergi jumpa orang nak pinjam ke? Dia usaha tak pergi berniaga kerja sehari 2 kau dapat duit boleh beli kenderaan ke? Ada usaha tak? Ataupun dia biar aku tak ada duit, biar tak ada duit. Allah Ta'ala tahu. Kamu punya tu nasahu ada ke tak ada? Jadi bukan semua orang lemah Allah maafkan, dengan syarat orang tu ikhlas sungguh-sungguh nak hilangkan keuzuran tu. Dia kalau boleh tak nak jadi orang uzur, nak pergi perang, tapi tak ada jalan. Memang dia terpaksa tak boleh pergi juga. Orang macam ni Allah Ta'ala maafkan. Seterusnya, ma tidaklah. Okey. Ataupun terjemah ma tidak ada. Ala ke atas. Okey. Allazina orang-orang yang okey. Musinin berbuat baik. Okey. Musinin berbuat baik. Min daripada sabilin jalan. Terjemah sabilin jalan. Maksud terjemah sabilin jalan dalam braket tulis untuk menyalahkan mereka. Terjemah sabilin jalan
Okey, dalam braket tulis untuk menyalahkan mereka. Dan Allah Ghafurun Maha Pengampun, Ghafurun Maha Pengampun, Rahimun Maha Penyayang, Rahimun Maha Penyayang. Okey, baik, terjemahkan dia. Puan Rohana Hamzah, tolong terjemahkan Puan Rohana Hamzah, boleh? Ayat kita ni. Tidak ada dari atas ke Ustaz? Ni kan Ustaz Tidak ada. kan? Daripada ma je, daripada atas kita dah terangkan dah tadi, dah terjemah dah tadi. Tidak ada ke atas orang-orang yang berbuat baik daripada jalan untuk menyalahkan mereka, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Okey, baik. Dalam ayat ni pun Allah Ta'ala masih letak syarat kedua. Syarat pertama tadi, mereka benar-benar ikhlas nak kebaikan pada agama Islam. Betul-betul nak pergi perang tapi tak boleh pergi juga. Nak macam mana? Itu satu. Yang kedua, walaupun tak boleh pergi perang, mereka ni masih lagi muhsinin. Apa maksud muhsinin? Buat baik. Mereka tetap istiqamah dengan kebaikan mereka. Maksudnya ialah, kalau munafik, tak payah pergi perang. Pertama dah lah seronok tak payah pergi perang. Yang kedua, Nabi tak ada sekarang. Jadi bila Nabi tak ada sekarang kat Madinah, salat Jumaat tak payah jagalah. Tak payah pergi solat Jumaat kat masjid. Kita sebelum pergi solat Jumaat sebab nak suruh Nabi tengok kita ada kat masjid. Sekarang Nabi dah tak ada, tak payahlah pergi. Tak payah sembahyang langsung pun tak apa. Itu orang tidak ada muhsinin. Orang ada muhsinin, walaupun tak dapat pergi perang, tapi kebaikan dia masih sama walaupun macam Nabi ada. Sebelum azan dah dekat masjid, Nabi tak ada pergi Tabuk. Aku teruskan solat berjemaah kat masjid sebelum azan dah dekat masjid. Semasa Nabi ada, aku sentiasa mengajar budak-budak mengaji. Nabi dah tak ada, aku akan teruskan mengajar budak-budak mengaji. Contoh. Itu contoh. Jadi maksudnya ialah orang yang tak ikhlas dalam bab ni, bila Nabi tak ada, dia pertama dah lah seronok tak pergi perang. Yang kedua, amal-amal lain pun, sembahyang jemaah, mengaji, solat duha, solat tahajud, dia tinggal habis juga. Kenapa? Nabi dah tak ada. Jadi orang-orang yang ikhlas ni ialah, dia terhalang daripada buat satu kebaikan. Apa? Tak boleh pergi perang. Satu kebaikan yang dia terhalang tak boleh buat tu, tidak menyebabkan dia terhalang buat kebaikan yang lain. Abdullah bin Umi Maktum, buta tak boleh pergi perang. Orang yang pergi perang, dia datang solat subuh azan. Dia datang sebelum subuh azan, ganti orang yang biasa azan. Dia buta. Dia tahu dia tak boleh pergi perang. Tapi tak boleh pergi perang bukan bermakna kebaikan lain pun tinggal juga. Tak payah salat Jumaat dah. Tak payah ngajar budak-budak ngaji dah. Tak payah sedekah dah. Tak. Macam contoh pergi salat Jumaat tadi. Contoh pergi salat Jumaat tadi. Anak kita hari Jumaat. Okay? Anak kita hari Jumaat. Kita balik salat Jumaat tengok tak sembahyang Jumaat anak lelaki kita. Marah, kenapa tak pergi salat Jumaat? Dia pun kata, kunci motor hilang apa? Kunci motor hilang. Setuju tak? Okey, kita pun setujulah memang kunci motor dia hilang. Kita terima alasan. Salat Zuhur dah? Belum lagi ayah. Kunci motor hilang menyebabkan kamu tak lagi Jumaat. Okeylah, aku terima tu alasan. Kunci motor hilang menyebabkan kamu tak lagi salat Jumaat. Okey, aku terima alasan. Tapi Zuhur pun tak sembahyang lagi pukul 2. Apa? Zuhur pun tak sembahyang lagi. Maksudnya apa dia? Oleh kerana kamu tak lagi solat Jumaat, kunci motor hilang, Zuhur-Zuhur pun kamu sembahyang lambat. Zuhur-Zuhur pun kau tak sembahyang lagi. Itu tidak ada muhsinin. Lainlah kalau kita balik, kenapa tak pergi solat Jumaat? Kunci motor hilang. Dah lah kunci motor hilang. Nak jalan kaki, hujan pula ayah. Okey. Solat Zuhur dah? Dah. Maksudnya, walaupun dia tak lagi solat Jumaat, tetapi solat Zuhur dia telah buat kat rumah. Nampak sungguh-sungguh tu? Nampak istiqamah dia tetap jaga amalan tu. Ini tak lagi solat Jumaat atas alasan kunci motor hilang. Contoh, Zuhur pun kedua tak solat lagi. Nampak sangat malasnya. Jadi dalam ayat ni, Allah Ta'ala nak kata, orang-orang yang betul-betul nak pergi perang ada keuzuran. Allah Ta'ala tak bagi salahkan mereka. Yang kedua, amal-amal lain mereka masih lagi muhsinin. Baik, muhsinin ni, kalau kita tengok hadis Jibril, saya dah terangkan muhsinin sebelum ni, kita ulang balik. Muhsinin, kalau kita tengok hadis Jibril, Jibril datang menyamar seorang lelaki, tanya Nabi 4 soalan. Tentang iman, tentang Islam pertama,
kedua tentang iman, ketiga tentang ihsan, keempat tentang tanda-tanda kiamat. Yang ketiga tu ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan ialah, muslimin tu berasal pada perkataan ihsan. Ihsan ialah an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Kamu menyembah Allah seolah-olah kamu lihat Allah, seolah-olah. Ataupun kalau kamu tak dapat bayangkan kamu lihat Allah, kamu kena sentiasa realize, sedar Allah lihat kamu. Jadi, muhsinin ni ialah, kita ada anak murid, macam mana anak murid kita depan mata kita. Anak murid depan mata kita, oleh kerana dia takut kat kita, ngaji je, tak sembang dengan kawan-kawan, tak main, tak tidur depan mata kita. Tapi kita tak ada, kita pergi balik rumah sekejap ke, kita keluar ada urusan lain ke, anak-anak murid kita melompak-lompak dalam kelas tu, berguling, bersembang, menyanyi macam-macam contoh. Itu beza antara anak murid kita depan mata kita dengan belakang kita. Okey? Macam itulah muhsinin. Muhsinin ni orang yang semayang, orang yang buat amal kebaikan, bila-bila masa saja tetap buat baik. Kerana mereka sedar Allah sentiasa lihat mereka. Munafik-munafik, mereka beramal nak tunjuk kat Nabi. Masa Nabi ada, sah pertama munafik. Masa Nabi ada kat Madinah, semayang sah pertama. Masa Nabi tak ada, keluar pergi Tabuk, tak pergi semayang langsung. Itu maksudnya mereka tidak ada muhsinin. Maksudnya tidak ada muhsinin. Jadi dalam ayat ni, dua syarat mereka tak ada dosa. Pertama, mereka memang betul-betul ikhlas nak pergi tapi tak boleh pergi. Yang kedua, walaupun mereka terhalang daripada buat satu kebaikan, mereka tidak meninggalkan kebaikan-kebaikan yang lain. Jelas masuk ayat ni? Bukan kerana aku alang-alang tak lagi pegang, semayang tak lagi juga. Okey, aku alang-alang tak lagi pegang, ngaji pun tak payah dah. Tak lagi pegang. Aku alang-alang tak lagi pegang, sedekah tak payah dah, solat-solat itu sunat tak payah dah. Dah. Allah kata dua syarat. Pertama, mereka nasahu, kedua mereka muhsinin. Kita ini pun sama juga. Kita tak lagi solat Jumaat. Betul kan? Lelaki tak lagi solat Jumaat. Kerajaan Selangor, bukan kerajaan Selangor, Jabatan Agama Islam tak bagi. Solat Jumaat ramai-ramai, terhad je. Jadi kita tak boleh pergi ni. Pertama, kita kena ada niat sungguh-sungguh nak pergi solat Jumaat. Tapi aku tak terpilih. Dah daftar-daftar tak terpilih juga. AJK je dia pilih. Itu satu. Aku memang sungguh-sungguh nak pergi. Okey? Yang kedua, janganlah oleh kerana kamu tak lagi solat Jumaat, pukul 12.45 start tidur tengah hari. Hari Jumaat 12.45 tidur tengah hari. Dengan alasan aku tak lagi solat Jumaat, bangun pukul 2. Bangun pukul 2. Jadi kat situ nampak tidak ada muhsinin. Apa maksudnya? Kalau kamu betul-betul muhsinin, azan Jumaat je kamu dah pakai baju solat Jumaat dah. Tak boleh sampai zuhur lagi. Tunggu habis khutbah dululah. Tunggu habis khutbah agak-agak 1:30 tu, pak kamu terus sembahyang zuhur. Tak tangguh-tangguh lagi. Itu baru namanya muhsinin. Maksudnya muhsinin ialah jangan kerana kamu terhalang buat satu kebaikan, kebaikan lain kamu tinggal. Jadi orang munafik oleh kerana mereka lepas tak payah pergi perang, solat Jumaat pun tak pergi dah, bahkan tak sembahyang langsung. Sahabat-sahabat Nabi yang betul-betul ada keuzuran ni, yang betul-betul tak mampu pergi perang ni, walaupun tak lagi perang, amal-amal mereka tetap jaga istiqamah. Sebagaimana Nabi ada, aku jaga solat fardu berjemaah. Nabi tak ada pun, aku masih jaga solat fardu berjemaah. Nabi ada, aku tak tinggal duha, tak tinggal tahajud, tak tinggal solat isyraq dan sebagainya. Nabi tak ada pun, aku masih tak tinggal amal-amal tersebut. Hujung ayat itu Allah kata, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi pengajaran kita dalam ayat ini ialah, benda dalaman yang orang lain tak tahu. Benda dalaman yang orang lain tak tahu. Kita dengan Allah je tahu. Kita boleh bagi alasan, aku tak terpilih lagi solat Jumaat. Awak daftar tak kat JAIS? Tak daftar pun, tak nampak sungguh-sungguh. Kalau awak cuba daftar tapi tak terpilih, nampak je kat sungguh-sungguh je. Cuba daftar pun tak. Cuba daftar solat Jumaat pun tak. Macam mana mari sungguh-sungguh tu? Lepas tu pukul 2 dah solat zuhur dah, belum lagi. Nampak sangat tidak ada kesungguhan nak amal agama. Jadi kamu punya alasan, PKP tak lagi solat Jumaat, sampai pukul 2 tak solat zuhur lagi, itu menipu namanya. Contoh. Seterusnya, dan la tidak juga. Jadi ayat yang 91 tu, ayat 91 tu, Allah Taala sebut ma'alal muhsinina min sabil. Allah Taala nak kata, kamu pun orang Islam, jangan salahkan mereka. Kamu nampak orang-orang yang lemah dan mereka masih istiqamah jaga amal mereka, kamu pun jangan salahkan mereka. Kerana mereka betul-betul ikhlas dan juga kerana mereka betul-betul orang istiqamah amal agama. Itu maksud ayat ni. Boleh? Maksudnya Allah Ta'ala kata, bukan di sisi Allah saja mereka tak berdosa, kamu pun jangan salahkan mereka. Jangan balik-balik nanti, tengok tak pergi perang malas tu. Tengok tak pergi perang sengaja tu buat sakit. Tak.
Allah Ta'ala tak bagi, kita salahkan mereka. Seterusnya, wa dan la tidak juga, ala ke atas. Wa dan la tidak juga, ala ke atas. Allazina orang-orang yang, allazina orang-orang yang, okey. Iza apabila, okey. Ma apa yang, okey. Ataukah mereka datang kepada kamu, ataukah mereka datang kepada kamu. Kamu tu Nabi Muhammad, mereka datang kepada kamu ataupun kepada engkau Nabi Muhammad, li agar tahmilahum, engkau membawa mereka ataupun kamu membawa mereka. Tahmilah tu rasa dia hamil. Ibu hamil kan bawa anak kecil. Jadi tahmilahum, kau membawa mereka. Okey. Kulta, engkau berkata. Engkau tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kulta, engkau berkata, la tidak. Ajidu, aku mendapati. Ma apa yang. Terjemah ma apa yang. Dalam bracket tulis kenderaan. Terjemah ma apa yang. Dalam bracket tulis kenderaan. Okey. Ahmilukum, aku dapat membawa kamu. Ahmilukum, aku dapat membawa kamu. Okey. Alaihi ke atasnya. Okey. Maksudnya aku tak ada kenderaan nak bawa kamu. Tawallau, mereka berpaling. Okey, tawallau, mereka berpaling. Okey. Wa sedangkan ataupun padahal a'yunuhum, mata-mata mereka. A'yunuhum, a'yun adalah plural kepada ainun. Ainun satu mata, a'yun mata-mata. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Inilah perkataan dia. A'yunuhum, mata-mata mereka, tafidu, mengalir, overflowing. Kita terjemah tafidu, mengalir, overflowing. Min daripada ad-dam'i, air mata. Ad-dam'i, air mata. Hazanan, kerana bersedih. Allah, bahawa tidak. Ataupun terjemah kerana tidak. An tu kita terjemah kerana tidak. An kita terjemah kerana tidak. Yajidu, mereka mendapati. Okey. Ma apa yang. Okey. Yunfikun, mereka dapat infakkan. Okey, baik, terjemahkan dia. Puan Hazar, terjemahkan Puan Hazar. Puan Hazar Bibi ada? Ada ke? Ada. Okey, baik. Dari mana tadi Ustaz? 92 daripada awal. 92. Wala alal lazi. Okey. Dan tidak juga ke atas orang-orang yang apabila apa yang mereka datang kepada kamu agar engkau membawa mereka, engkau berkata, aku mendapati apa yang aku dapat membawa kamu ke atasnya, sedangkan mereka berpaling, sedangkan mata-mata mereka mengalir daripada air mata kerana bersedih. Kerana tidak mereka mendapati apa yang mereka dapat infakkan. Okey. Sahabat-sahabat kat Madinah bukan semua kaya. Yang muhajirin pun miskin. Yang penduduk asal Madinah pun ada juga miskin. Miskin sampai tidak ada kenderaan langsung. Jadi Ibnu Abbas kata ayat ini turun untuk Abdullah bin Mughaffal bin Mukrin. Bersama 6 orang lagi kawannya.
bersama 6 orang lagi kawannya yang miskin-miskin di kalangan penduduk Ansar. Mereka ni tak ada kenderaan. Nak pergi tapi tak ada kenderaan. Jantan jumpa Nabi SAW, kata, ya Rasulullah, kami nak join peperangan ni. Kami ada senjata tapi kami tak ada kenderaan. Nak pergi tabuk takkan jalan kaki. Pertama, siapa ada kuda naik kuda. Siapa ada kuda naik kuda. Siapa tak ada kuda, okey, seekor unta boleh naik 3 orang. Seekor unta naik 3 orang. Bukan maksudnya naik 3-3 sekali. Lembek mati unta tu nanti. Seekor unta naik 3 orang gila-gila. Seorang naik, 2 orang berjalan. Lepas sampai tempoh tertentu, waktu tertentu, yang tu turun pula, seorang lagi naik, 2 orang berjalan. Tengok maksud seekor unta gila-gila, tunggang 3 orang. Tengok maksud ayat ni. Jadi mereka ni, kuda lagi tak ada lah. Kuda lagi tak ada. Okey, unta pun tak ada juga. Nak kongsi dengan orang pun tak ada juga orang kongsi. Jumpa Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, boleh tak bawa kami? Kami nak pergi sungguh-sungguh ni. Boleh tak bawa kami? Nabi sebut apa? Wallahi, Nabi sebut. Wallahi la ajidu ma ahmilukum alaih. Nabi pun cari. Tanya siapa-siapa sahabat boleh kongsi unta dengan dia. Tak ada dah. Semua unta dah penuh. Dah full. Setiap unta 3 orang dah. Maka Nabi pun kata, setelah Nabi cari-cari tak ada, Nabi kata, demi Allah, aku dah tak boleh bagi kenderaan pada kamu. Dah tak nak bagi. Semua yang orang infak semua dah ada orang dah. Tak boleh nak bagi. Lalu mereka pun berpaling sambil menangis. Sedih sangat. Kenapa aku tak terpilih? Kenapa aku ni tak dapat? Kenapa aku tak terpilih pergi? Aku sungguh-sungguh senjata ada, persiapan sihat, tubuh badan semua. Tapi tak terpilih. Mereka menangis. Inilah orang yang sungguh-sungguh. Jadi antara ayat 91 dengan 92, ayat 91 Allah Ta'ala kata Allah maafkan mereka dengan syarat mereka ada 2 sifat, nasahu dengan muhsini. Ni salah satu mereka nasahu muhsini ni jumpa Nabi juga. Mereka termasuk salah satu 3 golongan tadi. 3 golongan tadi lemah, sakit, tak ada kenderaan kan. Jadi mereka ni tak ada kenderaan. Mereka jumpa Nabi SAW nak pergi. Nabi kata tak ada. Orang buta tadi, dia tahu dah dia buta. Dia jumpa Nabi, Nabi kata tak boleh. Jadi perbuatan mereka jumpa Nabi, minta nak pergi, minta kenderaan, itu salah satu mereka contoh sincere to Allah. Betul-betul nak pergi berkhidmat kerana Allah. Betul-betul nak pergi perang kerana Allah Ta'ala. Tetapi Allah Ta'ala, Nabi kata, ayat ni turun lepas tu lah. Bukan sebelum tu, ayat ni, Nabi kata, demi Allah, aku bukan tak nak bawa, tapi dah tak ada kenderaan nak bawa. Maka mereka berpaling dalam keadaan menangis. Jadi tangisan mereka tu bukti yang mereka betul-betul ikhlas nak pergi kerana Allah Ta'ala. Maka semasa perjalanan pulang daripada Tabuk. Semasa perjalanan pulang daripada Tabuk, Nabi SAW, hadis ni riwayat daripada Imam Bukhari, daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, inna bil madinati aqwaman ma qata'tum wadiyan wala sirtum sayran illa wahum ma'akum. Nabi kata kat Madinah sana tu, ni masa Nabi on the way balik daripada Tabuk, Nabi cakap kat sahabat-sahabat Nabi, kat Madinah sana tu, kat kampung kita Madinah tu, ada satu golongan manusia, satu kaum yang mana kamu lalulah mana-mana lembah pun, kamu lalulah mana-mana jalan pun, mereka tetap bersama kamu. Qalu wa hum bil Madinah. Sahabat tanya, ya Rasulullah, mereka tu kat Madinah sekarang, tak join kita? Nabi kata, na'am, habasahumul uzru. Ya, mereka memang kat Madinah, tak keluar pun pada Madinah. Tetapi, di mana-mana jalan kamu lalu, mana-mana lembah kamu tempuh, bagi Allah, mereka tetap bersama kamu. Apa maksud hadis ni? Oleh kerana kesungguhan mereka, oleh kerana niat mereka, cita-cita mereka 100% nak pergi juga, tetapi 100% terhalang kerana keuzuran mereka, kerana ketidakkemampuan mereka, pahala Allah bagi sama macam orang pergi perang juga. Masya Allah. Pahala, Nabi kata kat sahabat yang pergi tu terpaksa berpanas, menahan dahaga, tahan panas terik, susah payah travel. Mereka tak boleh pergi yang dekat Madinah ni. Tapi Nabi kata, dalam hadis lain Nabi kata, laqad khalaftum. Hadis tadi daripada Imam Bukhari daripada Anas bin Malik, yang kedua ni daripada Imam Ahmad daripada Jabir. Nabi kata, laqad khalaftum bil Madinah rijalan ma qata'tum wadiyan wala salaktum tariqan illa syarakukum fil ajri habasahumul marad. Nabi kata kat Madinah, kamu telah meninggalkan beberapa orang lelaki yang
kamu tidak melalui mana jalan, tidak menempuh mana-mana lembah, melainkan mereka berkongsi sama-sama dengan kamu di sudut pahala. Mereka dengan kamu kongsi pahala. Kerana sakit telah menghalang mereka untuk keluar di jalan Allah bersama kamu. Jadi, punya pemurah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tahu tahap kesungguhan. Allah Ta'ala tahu tahap keinginan. Tapi memang 100% mereka tak boleh pergi kerana keuzuran. Maka walaupun mereka tak keluar pun pada Madinah, tapi pahala mereka dapat sebiji sama macam orang keluar. Ni yang ustaz-ustaz kata, PKP ni. Orang tak boleh salat Jumaat. Walaupun salat kat rumah, tapi pahala dapat salat Jumaat juga. Kita, Allah tahu kehendak kita sungguh-sungguh. Kita ni memang sebelum PKP tak pernah miss salat Jumaat contoh. Mesti salat berjumaah. Sebelum azan dah dekat masjid, Allah Ta'ala tahu contoh. Tapi PKP ni Allah Ta'ala tahu, kita memang tak boleh pergi. Kalau pergi pun kena halang dengan security. Sebab security bagi 6 orang je kat Selangor sekarang. Tapi kita sebelum azan dah siap. Dengan pakaian, dah siap mandi dengan wuduk. Azan je, solat qabliyah, terus solat zuhur kat rumah. Maka Allah Ta'ala bagi pahala macam solat Jumaat juga. Kerana apa? Allah Ta'ala tahu kesungguhan dia. Keinginan dia yang betul-betul 100% Allah Ta'ala tahu. Jadi dalam ayat ni Nabi kata, mereka tu nak pergi sangat. Dia punya nak tu sama kuat macam kamu punya nak. Cuma kamu ada kenderaan, sihat tubuh badan, boleh pergi. Mereka tak ada kenderaan, mereka sakit tak boleh pergi. Pahala sama macam kamu juga. Pahala sama macam kamu juga. Allah Ta'ala Maha Kaya. Orang istiqamah amal, masa dia muda sihat dia istiqamah amal, pak Allah bagi sakit. Kanser ke, Allah Ta'ala bagi dia Alzheimer ke contoh, lupa ingatan contoh. Oleh kerana masa sihat dulu di istiqamah amal tu, dia dah sakit, pahala tetap jalan. Nabi kata, "Idza maridal abdu aw safara, kataballahu lahu minal ajri misla ma kana ya'malu sahihan aw muqiman." Apabila seorang hamba sakit ataupun dalam travel, maka Allah lalu tak boleh beramal. Dalam travel tak boleh nak beramal macam kita duduk kat rumah. Sakit tak boleh beramal macam kita sihat. Tapi oleh kerana dulu dia selalu beramal, Nabi kata, Allah Ta'ala akan terus bagi pahala sebagaimana dulu dia sihat, sebagaimana dulu dia bermukim. Masuk dekat rumah, 8-10 tadarus 10 juzuk. Masuk dekat rumah, 3-4 bacaan hadis sama family contoh. Travel susah nak buat macam tu. Tak boleh nak buat bersama-sama ustaz dengan family, tak boleh buat. Tapi Allah Ta'ala tetap bagi pahala. Tengah sakit, tak boleh nak beramal macam masa sihat. Tapi Allah Ta'ala tetap bagi pahala. Yang penting sungguh-sungguh, yang penting istiqamah. Jadi siapa jaga solat Jumaat sebelum PKP, sekarang ni PKP tak boleh solat Jumaat, pahala Allah Ta'ala tetap bagi. Allah Ta'ala tahu kesungguhan dia. Sebagaimana dulu sebelum PKP 12.30 dia dah siap-siap lagi solat Jumaat. Sekarang pun PKP 12.30 dia dah siap-siap mandi nak tunggu solat zuhur kat rumah dia. Maka Allah Ta'ala tahu keinginan dia, kehendak dia, kesungguhan dia. Allah Ta'ala tetap akan bagi pahala kat dia. Masa saya belajar tahfiz dulu, Alhamdulillah, saya dapat khatam Quran 30 juzuk, Alhamdulillah. Tapi ada kawan-kawan yang kita tahu Allah Ta'ala tak bagi rezeki, kemampuan menghafal tak sama. Rezeki otak, rezeki kemampuan menghafal setiap orang tak sama. Ada kawan-kawan yang dia lagi rajin pada kita. Kita bangun pukul 5, dia 4.30 dah masuk kelas. Kita bangun pukul 5 tu, baru nak gosok gigi, baru nak mandi. Okey, pukul 5. Dia 4.30 dah masuk kelas. Tapi rezeki otak tak sama, rezeki kemampuan hafal tak sama. Maka dia dapat berapa juzuk dia lepas 3-4 tahun. Nangis. Kita nampak dia menangis. Maka ustaz kita baca hadis ni. Orang yang sungguh-sungguh belajar nak jadi hafal Quran, tapi kerana dia tak mampu, tapi kerana dia ada kehalangan, kerana dia ada ketidakmampuan, maka ustaz saya kata, mudah-mudahan ke akhirat nanti dia pun bangkit bersama dengan orang penghafal Quran juga. Dengan syarat sungguh-sungguh, Jangan orang lain bangun pukul 5 menghafal, dia pukul 6 tidur lagi. Okey, lepas tu tak dalam kelas sembang, dalam kelas main, dalam kelas tidur. Lepas tu lepas 3-4 tahun dapat hafal beberapa juzuk je menangis. Aku tak dapat hafal. Mudah-mudahan ke akhirat Allah bangkitkan aku bersama golongan hafal Quran. Jangan harap lah kalau macam tu. Orang yang dah sungguh-sungguh nak hafal, sungguh-sungguh nak bangun tahajud, dah tidur awal, dah kunci jam, tak terbangun juga. Orang macam ni qada tahajud, Allah bagi pahala macam dia tahajud juga. Kerana Allah Ta'ala tahu dia sungguh-sungguh nak bangun tahajud. Ini tak tidur pukul 3, tidur pukul 3 pagi, lepas tu sengaja tak kunci jam,
Tiba-tiba lepas tahajud, dia pun kata, mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi aku pahala macam aku tahajud juga. Tak ada. Jadi sahabat ni sungguh-sungguh ni. Allah Ta'ala tahu tak sungguh-sungguh kita. Kita boleh berlakon buat sungguh-sungguh. Boleh je kalau saya ada zaman tu, saya berlakon. Ya Rasulullah, saya nak pergi, ya Rasulullah. Boleh tak? Nampak sungguh-sungguh sikit. Nampak macam beria sikit. Tapi dalam hati, tak nak pergi sebenarnya. Allah Ta'ala tahu. Jadi Nabi kata, mereka ni betul-betul ikhlas. Walaupun mereka tak pergi. Walaupun mereka tak pergi. Tetapi Allah Ta'ala bagi pahala macam pergi juga. Sebab apa? Kesungguhan mereka, keikhlasan mereka. Kita ini mungkin dah berumur baru sedar diri nak hafal Quran contoh. Orang lain hafal Yasin seminggu dah ingat, kita hafal Yasin 5-6 minggu tak ingat-ingat lagi. Allah Ta'ala tahu kesungguhan kita. Allah Ta'ala tahu keinginan kita. Okey, bukan masuk kelas seminggu sekali ni kelas menghafal ni. Hari-hari masuk kelas menghafal. Dah kat kelas menghafal, balik rumah kita hafal lagi. Tak ingat-ingat juga. Allah Ta'ala tahu keinginan kita. Allah Ta'ala tahu tak kesungguhan kita. Allah Ta'ala kira berjaya juga ke akhirat. Nabi Nuh AS dakwah 950 tahun. 83 orang beriman. Kalau ikut KPI tak lepas, betul kan? Ikut KPI tak lepas. Punya Nabi lah. Punya lama hidup dakwah banyak tu je beriman. Ikut KPI tak lepas. Tapi Allah Ta'ala tahu usaha dia dan kesungguhan dia. Allah Ta'ala kira dia berjaya. Allah Ta'ala tahu kesungguhan dia. Bukan Nabi Nuh bukan dakwah seminggu sekali. Seminggu sekali dakwah. Hari lain buat kerja lain. Hari Jumaat malam je dia berdakwah. Hari lain buat kerja lain. Macam kita part time hari ni. Tak, hari-hari siang malam. Lailan wa nahara Allah sebut dalam surah. Walaupun tak ramai orang beriman, Allah Ta'ala tahu kesungguhan, Allah Ta'ala tahu tahap keinginan. Sama juga kita hari ni, kita nak istiqamah tahajud, kita nak istiqamah duha, kita nak istiqamah kata Quran sebulan sekali. Allah Ta'ala tahu kita punya keinginan, kita punya kesungguhan. Kita ada dosa maksiat yang susah kita tinggalkan. Kita ada dosa maksiat yang susah kita tinggalkan. Okey? Tapi kita boleh tinggalkan juga. Allah Ta'ala tahu kesungguhan kita nak tinggal dosa tu. Ini kita cakap nak tinggal tapi kita masih sembang benda dosa tu. Kita nak tinggal dosa tu tapi kita masih lagi bersembang dengan kawan-kawan tentang dosa tu. Sembang seronok. Lepas tu buat lagi dosa tu. Lepas tu kita kata, ya Allah aku sungguh-sungguh nak taubat ya Allah tapi aku tak mampu ya Allah. Allah Ta'ala tahu kamu tak sungguh-sungguh. Mulut kita boleh cakap, ya Allah aku sungguh-sungguh ya Allah nak hafal Quran ya Allah tapi aku tak mampu. Bangun aku 7 hari-hari nak hafal Quran. Okey, orang lain dalam kelas sungguh-sungguh hafal-hafal, kamu dalam kelas tidur sembang, lepas tu ngadu ya Allah aku sungguh-sungguh nak hafal. Kamu boleh ngadu ya Allah, kamu boleh ngaku kat mulut aku sungguh-sungguh nak hafal, aku sangat-sangat usaha nak hafal kat mulut kamu, tapi Allah Ta'ala tahu hakikat kamu tak sungguh-sungguh pun. Jadi pengajaran dalam ini ialah orang yang sungguh-sungguh nak buat, niat dia betul-betul nak buat, tapi terhalang dan Allah Ta'ala tahu memang dia betul-betul terhalang, bukan dia cari sebab untuk tak nak pergi. Maka pahala dapat sama juga. Masya-Allah. Ya Allah Ta'ala, kalau macam tu tak adil lah kan? Allah buat otak dia lembab, Allah buat otak dia tak cergas macam orang lain, dia tak boleh hafal, waktu dia kira sia-sia ke akhirat. Tak. Walaupun otak dia lemah, otak dia lembab, tapi kerana keinginan dia betul-betul, kesungguhan dia betul-betul, ke akhirat nanti, mudah-mudahan dia pun termasuk golongan penghafal Quran juga. Okey, baik, seterusnya, ayat terakhir juzuk 10. Innama hanya senya, okey. Zaman belajar dulu, ada kawan-kawan yang dah berjanggut menangis. Dah berjanggut banyak pada saya lagi menangis. Menangis sebab apa? Bukan sebab kena rotan. Dia tak ingat kena rotan. Tapi dia menangis sebab kenapa orang tu ingat aku tak ingat. Kenapa orang tu hafalan semalam dia masih boleh baca lancar. Hafalan bulan lepas dia masih boleh baca lancar. Aku ni hafalan semalam dah tak ingat. Dia masuk kelas awal, aku masuk kelas awal. Dia lepas asar orang main tak mengaji. Aku pun lepas asar mengaji macam dia juga. Tapi kenapa dia ingat, ya Allah kenapa aku tak ingat? Menangis. Ada orang-orang macam tu menangis. Bukan sebab kena rotan. Okey, bukan nangis sebab kena rotan. Nangis sebab kenapa aku tak dapat. Apa dosa aku sebabkan aku tak dapat. Apa maksiat aku pada Allah yang sampai aku tak dapat. Nangis sebab tak dapat. Budak-budak yang malas ni, okey, kita rotan dia, depan kita dia senyap belakang kita, jumpa kawan dia gelak. Kau ada berapa line? Aku 3 line. Kau 4 line. Tunjuk masing-masing, tunjuk line. Line kat betis, line kat tangan. Kakak gelak suka-suka. Tak sedih pun tak ingat. Orang sungguh-sungguh menangis bukan sebab kena rotan. Menangis sebab kenapa aku tak ingat. Jadi menangis tu ya Allah Ta'ala pandang tu. Menangis tu ya Allah Ta'ala tahu kesungguhan tu. Ini tak ingat kena rotan, kakak gelak-gelak suka-suka kawan. Allah Ta'ala tahu. Jadi apa pun amal, kita sungguh-sungguh. Apa pun amal, kita ikhlas kerana Allah. Sama ada kita capai tak capai, Allah Ta'ala tahu tahap keinginan kita. Allah Ta'ala tahu tak kesungguhan kita. Allah Ta'ala akan bagi pahala sebagaimana kita telah komplitkannya. Seterusnya ayat terakhir, inama hanya senya, okey. As-sabil jalan.
Terjemah sabil, jalan. Dalam mereka tulis untuk menyalahkan. Dalam mereka tulis untuk menyalahkan. Okey. Ataupun untuk mengatakan dosa, boleh juga. Terjemah sabil, jalan. Jalan apa ni? Jalan untuk menyalahkan atau menyatakan dosa. Ala ke atas. Ala ke atas. Alladzina orang-orang yang. Alladzina orang-orang yang. Yasta'zinuka meminta izin kepadamu. Yasta'zinuka meminta izin kepadamu. Okey. Sedangkan hum mereka aghniya'a kaya. Aghniya jamak kepada ghani. Melayu kita panggil Abdul Ghani. Sebenarnya Abdul Ghani. Ghani tu kaya, aghniya'a kaya. Radu mereka redha. They are content. Radu mereka redha. Bi dengan an bahawa okey. Yakunu mereka menjadi ma'a bersama al-khawalif orang-orang yang tertinggal. Al-khawalif orang-orang yang tertinggal. Wah dan taba'a mengunci mati. Dia terjemah seal. Has been sealed. Okey. Taba'a mengunci mati Allahu oleh Allah. Ala ke atas. Qulubihim hati-hati mereka. Fa maka hum mereka la tidak ya'lamun mengetahui. Okey, baik, terjemahkan ayat terakhir juzuk 10 ni 29. Tuan Haji Tunai, terjemahkan Tuan Haji Tunai. Tunai. Terjemahkan. Apa ni? Tuan Haji Tunai tak dengar lah Tuan Haji Tunai. Orang lain dengar tak Tuan Haji Tunai? Dengar tak? Sekarang tu dengar tak? Sekarang dengar. Sekarang dengar. Sekarang dengar. Okey. Dengar. Sekarang dengar ya. Hanya sahaja jalan untuk menyalahkan ke atas orang-orang yang mereka meminta izin kepadamu, sedangkan mereka kaya, mereka reda dengan bahawa mereka menjadi bersama orang-orang tertinggal dan mengambil oleh Allah ke atas mengunci mati. Subhanallah. Dan mengunci mati oleh Allah ke atas hati-hati mereka, maka mereka tidak mengetahui. Okey, baik. Allah Ta'ala kata pada kita tadi, kamu jangan cari jalan. Tidak ada jalan untuk menyalahkan orang yang sungguh-sungguh ikhlas nak pergi tapi tak boleh pergi. Tidak ada jalan langsung untuk kamu salahkan mereka. Tidak ada ruang langsung untuk kamu salahkan mereka. Hanya saja yang kamu boleh salahkan, yang kamu boleh kata bersalah adalah orang-orang minta izin tak nak pergi, sedangkan mereka kaya. Duit banyak, badan sihat, ada sakit apa, minta izin tak pergi. Orang tu boleh kamu salahkan, sedangkan mereka kaya. Allah Ta'ala kata, mereka redha, maksudnya mereka gembira, mereka duduk menjadi bersama dengan orang-orang ditinggalkan. Khawalif tu wanita-wanita kanak-kanak, orang cacat. Wanita kanak-kanak cacat tak rasa bersalah, tak rasa malu sebab mereka tahu mereka tak boleh pergi. Mereka tak disuruh pergi. Mereka tak dijemput untuk pergi. Adapun orang-orang munafik yang Allah Ta'ala cerita dalam ayat ni, tak rasa malu pun. Orang lain tak ada lelaki kat Madinah, dia lelaki boleh duduk kat Madinah. Dia lelaki boleh duduk kat Madinah, di pasar macam biasa, jalan gulu gilir macam biasa, tak malu pun. Sedangkan sepatutnya masa tu lelaki semua kena pergi perang. Dia tak pergi perang, tak rasa malu langsung. Maka Allah Ta'ala cakap dalam ayat ni, kenapa tak malu langsung? Kenapa tak rasa bersalah langsung? Jawapannya sama macam minggu lepas. Allah dah kunci mati hati mereka. Ayat yang Tuan Haji Tunai baca tu, sama tak dengan ayat pertama page ni? Tengok ayat pertama page ni, page 201 ni, semua tengok ayat yang sama.
radu bi an yakunu ma'al khawalif wa tubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Tolong bacalah ayat ni, Puan Rohaya Muhammad Syed tolong baca boleh tak? Puan Rohaya Muhammad Syed tolong baca ayat 87 page yang sama kita ni. Boleh. Mereka bergembira dengan sebab bahawa mereka menjadi bersama orang-orang yang tertinggal dan dikunci mati atas hati-hati mereka, maka mereka tidak memahami. Okey. Terima kasih Puan Rohaya. Apa perbezaan ayat tu dengan ayat kita sekarang yang Tuan Juta baca tadi? Dalam ayat tu, pertama Allah Ta'ala tak sebut nama Allah. Ayat 87 Allah tak sebut nama Allah pun. Betul kan? Yang Puan Rohaya baca tu. Ada nama Allah tak? Tak ada nama Allah. Ada. Yang sekarang ada nama Allah tak? Ada. Allah Ta'ala kata mereka tak rasa apa langsung. Mereka redha. Mereka tak pergi duduk dengan wanita-wanita yang lemah tu. Kerana Allah yang kunci mati hati mereka. Ayat minggu lepas, ayat 87, Allah tak sebut nama dia. Sekarang Allah sebut nama dia. Allah kata, ya, hati mereka telah terkunci. Siapa kunci? Aku yang kunci. Aku yang buat dia rasa tak bersalah langsung. Aku yang buat dia rasa tak malu langsung. Aku yang kunci. Allah nak tunjuk betapa marahnya Allah pada mereka. Allah nak tunjuk betapa bencinya Allah pada mereka. Yang kedua, ayat minggu lepas, yang 87 tu, Allah Ta'ala kata, fahum la yafqahun. Mereka tak faham. Ayat hari ni, 93, fahum la ya'lamun. Mereka tidak mengetahui. Allah Ta'ala kata, ayat 87, Allah Ta'ala kata, mereka tak fikir ke yang patutnya mereka malu, kena malu. Mereka tak berfikir ke yang mereka patutnya kena rasa bersalah. 87. Ayat 93, Allah Ta'ala kata, mereka ni, kalau kamu dah cakap, ada setengah orang tak sedar. Setengah orang dia buat salah, dia tak sedar. Jadi yang faham tu, kita kena fikir sikit. Kena fikir, kena tenung, kena renung, kena reflect, baru tahu. Ya lamun ni tak payah, semua orang patut tahu dah. Jadi munafik ni Allah Ta'ala nak kata, mereka, mungkin kamu anggap mereka tak sedar, mereka bersalah. Mungkin kamu anggap mereka tak fikir, mereka bersalah. Tapi munafik ni, lepas kamu dah beritahu mereka pun, macam tu juga. Kawan-kawan kita yang tak pergi solat Jumaat. Tengah hari, contohlah kawan kita tak pergi solat Jumaat tengah hari, makan kedai makan dengan perempuan-perempuan. Dia seorang lelaki Islam kedai makan. Mungkin masa tu dia tak sedar. Mungkin masa tu dia tak rasa malu. Kita tegur dia. Awak ni tak pergi solat Jumaat, dah lah salah. Yang kedua, makan siang-siang buta ni dekat tengah hari kedai makan, tak rasa malu, tak rasa bersalah. Dia pun kata, betul juga. Patutnya kena rasa malu lah. Saya semayang aku duduk kedai makan lagi. Orang macam tu dia tak fikir. Lepas beritahu dia sedar, Alhamdulillah. Munafik ni, mula-mula dia tak fikir pun yang dia bersalah, dia tak fikir pun dia rasa malu. Tu dah la yafqahun. Kemudian, datang orang tegur, datang orang cakap, datang orang beritahu, masih lagi tak berubah juga. Maka Allah kata, mereka tak tahu apa langsung. Fahum la ya'lamun. Mereka tak tahu pun yang mereka tu sedang dilaknat oleh Allah. Mereka tak tahu pun yang mereka tu hati mereka sedang dikunci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, setengah orang, dia buat salah, dia tak sedar. Lepas orang tegur, dia sedar, dia malu, dia tak buat lagi. Okeylah sikit. Setengah orang tu, orang kutuk, orang kecam, orang cakap macam-macam pun, buat dono juga. Masih lagi tayang dia punya salah besar dekat media sosial. Semua orang tahu, semua orang kata, awak ni salah ni. Perbuatan awak ni pertama dah lah salah. Yang kedua, awak berbangga-bangga dengan perbuatan awak 2 kali salah. Awak ni tu tak tutup aurat tu salah dah. Yang kedua, berbangga-bangga pula tayang muka kat media sosial tak tutup aurat 2 kali salah. Di setengah orang kalau dipikir, walaupun aku tak pakai tudung, sekurang-kurangnya dosa aku jangan banyak sangat. Jadi dia tak pakai tudung, dia tak adalah nak pamerkan muka dia kat media sosial, kat profil dia ke, contoh. Tu maksudnya orang tu boleh fikir sikit. Setengah orang tu kita tegur dia, awak tu dah tak pakai tudung, dah lah berdosa. Tayang pula muka kat media sosial, lagi dia bertambah dosa. Biarlah. Jadi orang biar macam tu sama macam ni. Yafqahun tak ada, ya'lamun pun tak ada. Sama macam munafik. Orang tak tegur pun tak tahu apa, dah tegur pun macam tu juga. Sebab tu Allah Taala kata mula-mula yafqahun, yang kedua ya'lamun. Senang cerita ya'lamun ni macam tak tahu apa langsung. Ya'lamun ni macam tak tahu apa langsung. Dah beritahu pun macam tak tahu apa langsung. Kerana apa? Allah dah kunci mati hati mereka. Allah dah kunci mati hati mereka, maka cakaplah macam mana pun. Bagilah warning tentang neraka teruk-teruk pun. Macam tu juga. Na'udzubillahi min zalik. Sebab tu yang penting Allah Ta'ala buka hati kita. Bila Allah Ta'ala akan tutup hati seseorang tu? Bila seseorang tu buat dosa tak nak taubat langsung. Nabi sebut dalam sebuah hadis kan, apabila seorang anak Adam buat dosa, maka satu titik hitam ada kat hati dia.
Sekiranya taubat sungguh-sungguh, Allah Ta'ala hilangkan titik hitam tu. Sekiranya tak taubat, dia buat lagi, maka hati penuh dengan titik hitam. Maka bila hati penuh dengan titik hitam, bagaimana cahaya luar nak masuk, bagaimana kegelapan dalam nak keluar. Maka Allah Ta'ala turunkan ayat dalam surah Baqarah, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa. Allah tutup hati mereka, Allah Ta'ala tutup mata mereka, dan di atas telinga mereka ada penutup. Orang macam ni cakaplah 5 jam, panggillah penceramah-penceramah hebat bercakap 50 jam depan dia pun tak jadi apa juga. Sebab hati telah dikunci mati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita buat dosa. Siapa saja kita tahu kita ni pendosa. Kita ni memang orang suka buat dosa. Tapi bila sekali-sekala dengar ancaman dalam hadis, rasa takut juga. Sekali-sekala dengar nikmat-nikmat syurga disampaikan dalam hadis, rasa nak juga. Sekali-sekali ustaz-ustaz mengajar tentang kelebihan solat tahajud, kelebihan solat duha, datang perasaan nak amal, datang perasaan nak beramal lah, nak buatlah. Itu tanda hati kita tak terkunci mati. Tapi kalau dengar bab neraka, dengar bab syurga, tak ada perubahan apa langsung, maka kena risau, kena takut. Takut-takut termasuk dalam golongan ni. Takut-takut termasuk dalam golongan ni. Orang munafik, berapa banyak ayat dalam surah Taubah mereka baca? Allah cela mereka. Banyak tak? Balambak ayat. Yang berubah, Alhamdulillah. Tapi yang tak berubah tu sebab apa? Allah dah kunci hati mereka. Nak perli ke, nak kutuk ke, nak cela ke, nak turunkan 800 ayat lagi pun, aku tetap aku. Itulah masalah bila orang yang Allah Ta'ala dah kunci hati mereka. Alhamdulillah, habis juzuk 10, masuk juzuk 11. Ayat seterusnya, ya'taziruna, mereka mereka menyampaikan keuzuran. Terjemah ya'taziruna, mereka menyampaikan keuzuran. Itu terjemah dia. Okey? Ilaikum, kepada kamu. Ilaikum, kepada kamu. Iza, apabila raja'tum, kamu kembali. Raja'a kan? Raja'tum, kamu kembali. Ya'taziruna, mereka menyampaikan keuzuran. Itu terjemah dia. Okey? Ataupun mengemukakan keuzuran kat sini. They make excuse to you. Mereka menyampaikan keuzuran kepada kamu apabila kamu kembali kepada mereka. Kul katakanlah. La janganlah. Ta'taziru, kamu mengemukakan keuzuran. Ta'taziru, kamu mengemukakan keuzuran. Itu terjemah dia. Lan, sekali-kali tidak akan. Nu'mina, kami mempercayai. Lakum, kepada kamu. Qad, sesungguhnya. Nabba'ana, telah memberitahu kepada kami. Allahu, oleh Allah. Min daripada akhbarikum, informasi tentang kamu. Terjemah akhbarikum tu perkhabaran lah. Perkhabaran kamu boleh juga, ataupun terjemah informasi tentang kamu. Betul terjemah your information, the true condition. Betul terjemah your information, the true condition. Okey, baik, terjemahkan dia Puan Rohana Hashim. Terjemahkan boleh Puan Rohana Hashim? Mereka menyampaikan keuzuran kepada kamu apabila kamu kembali kepada mereka. Katakanlah, janganlah kamu mengemukakan keuzuran, sekali-kali tidak akan kami mempercayai kepada kamu. Sesungguhnya telah memberitahu kepada kami oleh Allah daripada perkhabaran tentang kamu. Okey, baik. Kita buat kenduri kahwin. Anak kita nak kahwin. Kita jemput semua rakan seofis. Datang anak kita nak kahwin. Maka ada kawan-kawan kita yang dia jumpa sebelum hari wedding tu lagi dia jumpa. Dia kata, "Cik, minta maaf lah, hari Sabtu ni saya kena balik kampung. Ada urusan tanah dengan family. Jadi tak boleh hadir lah perkahwinan anak kamu tu." Itu satu golongan.
Golongan kedua, lepas wedding anak kita tu tak nampak muka dia. Hari wedding anak kita tak nampak muka dia. Keesokannya pergi office baru dia kata, minta maaf lah Tuan Haji. Semalam saya tak boleh datang. Semalam saya nak pergi, dah keluar-keluar rumah hujan lebat sangat. Tak boleh nak gerak kereta, contoh. Jadi ada orang, dia minta izin, beritahu keuzuran dia sebelum. Ada orang, masa sebelum tu dia tak minta izin ataupun tak beritahu keuzuran dia. Lepas tu baru dia beritahu keuzuran dia. Bos kata apa dia? Malam bos kata esok hari Ahad tak kerja. Tapi saya nak buat mesyuarat juga kat office hari Ahad, contoh. Ataupun bos kata apa? Esok hari Ahad cuti. Tapi saya nak buat kelas mengaji lah. Saya nak panggil ustaz seorang datang mengajar ngaji kat office kita ni. Jadi ada orang-orang yang, jadi bos kata saya minta semua hadir. Ada orang yang sebelum datang tu dia kata, bos saya tak dapat esok, saya ada urusan sekian-sekian. Ada orang, dia buat bodoh je. Dia buat bodoh je. Dan dia pun tahu bos dia marah. Contoh ni. Dia tahu bos dia marah. Jadi untuk mengelakkan bos dia marah, dia pun beritahu bos, minta maaf lah bos. Semalam saya bukan tak nak datang kelas mengaji tu, tapi saya ada urusan sekian. Contoh. Ni contoh nak senang faham. Jadi, munafik ada dua. Satu golongan munafik yang pertama, sebelum pergi perang dia dah beritahu dah keuzuran dia. Sebelum pergi berperang dia dah beritahu dah keuzuran dia. Ya Rasulullah, saya tak dapat pergi sebab saya sekian. Saya tak cukup duit, saya sakit, macam-macam lah. Jadi menipulah. Ayat pertama kita hari ni, mereka duduk dalam keadaan mereka menipu Allah dan Rasul kan. Itu ayat pertama kita hari ni. Mereka minta keuzuran, tapi mereka tipu. Golongan kedua jenis buat bodoh je. Masa Nabi ajak pergi perang, dia buat bodoh. Dia tak minta izin, tak nak pergi, dia tak beritahu keuzuran dia. Masa Nabi dah balik, mereka pun sedar mereka ni bersalah. Masa Nabi balik, mereka pun sedar mereka ni menyakitkan hati Nabi. Cepat-cepat jumpa Nabi. Ya Rasulullah, saya ni tak boleh pergi sebab sekian. Allah turunkan ayat. Wahai Muhammad, nanti kamu ni balik nanti, sampai ke Madinah nanti, muka-muka tak pergi tu akan jumpa kamu. Akan jumpa kamu, akan bagi alasan-alasan palsu pada kamu. Akan bagi alasan-alasan tipu pada kamu, mereka tu. Maka wahai Muhammad, nanti kalau mereka jumpa kamu, bagi alasan macam-macam kat kamu tu, maka kamu cakap pada mereka, ayah bagi apa alasan lah. No, tidak ada apa-apa alasan lagi. Kami takkan mempercayai kamu lagi sebab Allah Ta'ala telah menurunkan ayat-ayat pada kami menyampaikan tentang informasi tentang kamu. Nampak Allah Ta'ala pesan pada Nabi awal-awal. Jadi sebenarnya ayat macam ni untuk mencela mereka, untuk mencela perbuatan mereka. Jadi ayat ni turun kutuk, perli, maki semua dah ada lah kita kata contoh. Tapi orang yang Allah Ta'ala tutup hati dia tetap bodoh macam tu juga. Buat tak tahu, tak ada apa rasa langsung. Baik, walau bagaimanapun Nabi SAW sebelum Nabi pergi keluar ke Tabuk, Allah tak turunkan ayat ni lagi. Jadi Nabi nak ajar umat ni, kita hanya boleh hukum seseorang mengikut apa yang zahir. Mengikut apa yang zahir. Betul kan? Anak murid kita malas mengaji hari ni, anak murid tahfiz malas mengaji hari ni, jumpa ustaz, saya sakit perut hari ni ustaz, sakit perut, sakit kepala sangat. Saya nampak ke? Perut dia, kepala dia semana saya nampak. Walaupun dia malam tadi borak sampai 3 pagi ngantuk. Dia bagi alasan sakit perut, sakit kepala. Contoh. Saya mana nampak, saya betul kata, ya ke sakit perut? Tentang awak tipu, mana boleh? Dah zahir dia kata sakit perut, sakit kepala, saya kena terima. Bagi dia rehat, biar dia tidur. Contoh. Mana boleh saya nak cari betul ke sakit perut, betul ke sakit kepala? Tak, bukan tugas saya macam tu. Jadi Nabi pun, Allah Ta'ala ajar, kamu wahai Muhammad, tak tahu benda sebalik, tak tahu benda yang tersembunyi. Jadi apa yang mereka punya alasan, kamu percaya. Nabi sebut dalam hadis apa? Nabi sebut dalam hadis. Nabi kata dalam sebuah hadis, datang 2 orang pada aku yang bergaduh, berebut bahagian masing-masing. 2 orang datang berebut tanah depan aku, suruh aku jadi judge, Nabi kata. Salah seorang di kalangan mereka pandai berkata-kata. Dia bukan tanah tu bukan tanah dia, tanah tu tanah jiran dia. Tapi dia ni bercakap macam lawyer. Mungkin pernah kerja lawyer sebelum ni. Maka Nabi kata, aku putuskan tanah tu tanah dia. Dia pandai berhujah, pandai bagi dalil, pandai berkata-kata, pandai ulas fakta. Contoh. Seorang lagi tu memang tanah dia pun, tapi dia ni orang kampung, tak reti nak berdalil-dalil, berhujah-hujah tak pandai. Maka Nabi kata, aku akan putuskan terhadap orang yang pandai berkata-kata tu. Apa maksud kata-kata Nabi tu? Aku ni pun, walaupun Nabi, boleh kena tipu juga. Aku ni pun, walau Nabi, boleh kena pusing-pusing juga.
Sebab tu aku tak tahu siapa munafik, aku tak tahu siapa ciri-ciri munafik. Sehingga Allah turunkan ayat baru aku tahu. Allah beritahu baru aku tahu. Jadi dalam ayat ni Allah Taala cakap kepada Nabi, wahai Muhammad, tanda munafik tu ialah kamu balik nanti mereka datang mengemukakan alasan keuzuran mereka. Jadi Allah Taala kata, wahai Muhammad, nanti bila kamu balik yang datang jumpa kamu cakap, ya Rasulullah saya tak boleh pergilah sebab macam ni, sebab tak buat macam ni. Tu tanda mereka munafik. Jadi lepas kamu balik ni, kamu terus cakap pada mereka, la ta'taziru. Jangan bagi apa-apa alasan lagi. Kerana kami tidak akan mempercayai alasan-alasan kamu sebab Allah dah turunkan ayat pada kami. Maksud pada kami bukan pada aku seorang. Semua sahabat-sahabat ni dah dengar ayat-ayat tentang sifat-sifat munafik kamu. Okey, baik, ini satu penghinaan untuk mereka sebenarnya. Okey, baik, kalau kita tengok minggu lepas, muka surat 200, ayat 80, Allah Ta'ala kata, kita ulang balik penghinaan untuk orang munafik. Tolong baca Puan Macitah boleh tak? 4 ayat. Satu ayat 80, tolong baca Puan Macitah. Puan Macitah ada? Ada muka surat? 200. Pertama ayat 80. Okey. Sama saja engkau Muhammad memohonkan keampunan bagi mereka atau tidak memohonkan keampunan bagi mereka. Walaupun cukup. Muka surat ayat 83 pula. Mana 83 pula? 83. Maka jika Allah mengembalikanmu Muhammad kepada suatu golongan daripada mereka, orang-orang munafik, kemudian mereka meminta izin kepadamu untuk keluar pergi berperang, maka katakanlah, kamu tidak boleh keluar bersamaku selama-lamanya dan tidak boleh memerangi musuh bersamaku. Sesungguhnya kamu telah rela tidak pergi berperang sejak awal lagi. Kerana itu, duduklah, tinggallah bersama orang-orang yang tidak ikut berperang. Okey, terima kasih Puan. Jap, tak habis lagi. Jadi ayat 80, Allah Ta'ala tak minta ampun. Allah takkan ampun. Ayat 80. Ayat 83, Allah Ta'ala kata, kalau mereka tu minta lagi perang lagi dengan kamu, jangan bagi mereka perang. 2 kehinaan. Ketiga, tolong baca ayat 84 Puan. 84. Dan janganlah engkau Muhammad mendirikan solat untuk seseorang yang mati di antara mereka, orang-orang munafik, selama-lamanya, dan janganlah engkau berdiri mendoakan di atas kuburnya. Sesungguhnya mereka ingkar kepada Allah dan Rasulnya dan mereka mati dalam keadaan fasik. Okey, cukup. 3. Dalam page 3 kehinaan untuk mereka. Tak payah minta ampun, tak payah bagi lagi perang lagi, tak payah sembahyang jenazah mereka. Yang keempat ni, ayat kita sekarang. Allah Ta'ala kata, Muhammad, kamu balik nanti, mereka akan bagi alasan, bagi excuse. Allah Ta'ala pesan pada Nabi, tak payah bagi excuse lagi lah. Tak payah cakap apa-apa lagi lah. Kami tak nak dengar lagi sebab kami dah tahu kamu tipu, sebab Allah beritahu kepada kami tentang penipuan kamu. Seterusnya. Jadi ini 4 kehinaan untuk mereka. Seterusnya, wa dan sa kelak. Sa kelak. Yara akan melihat. Yara akan melihat. Okey. Allahu oleh Allah. Allahu oleh Allah. Amalakum. Amalan-amalan kamu. Amalan-amalan kamu. Wa dan rasuluhu rasulnya. Rasuluhu rasulnya. Maksudnya, kelak Allah dan Rasulnya akan melihat amalan-amalan kamu. Okey. Summa kemudian, turadduna, kamu akan dikembalikan. Turadduna, kamu akan dikembalikan. Ila kepada alimi yang mengetahui. Alimi yang maha mengetahui. Tambah sikitlah. Alimi yang maha mengetahui. Al-ghaib, perkara-perkara ghaib. The unseen, the hidden matters. Al-ghaib, perkara-perkara ghaib. Wa dan asyahadah yang nyata. Asyahadah yang nyata. Manifest. Okay. Fa maka yunabbi'ukum, dia akan memberitahu kamu. Yunabbi'ukum, dia akan memberitahu kamu. Bi dengan ma apa yang kuntum kamu selalu. Kuntum kamu selalu. Boleh kamu dahulunya pun boleh. Tak maluna kerjakan.
terjemahkan dia. Datin Dr. Rahya terjemahkan. Ada? Datin Dr. Rahya terjemahkan boleh? Sekejap Ustaz. Dan dan kelak akan melihat oleh Allah amalan-amalan kamu dan Rasulnya, kemudian kamu akan dikembalikan kepada yang Maha mengetahui perkara-perkara gaib dan yang nyata, maka dia akan membuat akan memberitahu kamu tentang maaf saya tak dapat itu. Apa yang kamu telah lakukan. Okey, baik. Pertama, Allah Ta'ala suruh ini termasuk dalam kata-kata Nabi. Kul. Ayat tadi kan kul. Allah Ta'ala kata, Muhammad, mereka akan datang, jumpa kamu, minta beritahu keuzuran mereka. Kenapa mereka tak boleh pergi. Maka kamu cakap kepada mereka, panjang ni Allah suruh Nabi cakap ni. Panjang Allah suruh Nabi cakap. Okey. Wahai Muhammad, cakap kepada mereka, tak payahlah beritahu keuzuran kamu. Kami takkan percayanya. Sebab Allah Ta'ala dah beritahu kami tentang informasi tentang kamu. Dan dia masih lagi termasuk kata-kata Nabi. Dan Allah Ta'ala akan melihat semua perbuatan-perbuatan kamu lepas ni. Sebagaimana rahsia-rahsia kamu sebelum ni Allah Ta'ala dah buka, bongkar. Lepas ni, perangai buruk kamu lepas ni Allah Ta'ala masih lagi melihat wa rasuluh dan rasulnya. Okey, baik. Ada rahsia tersembunyi dalam ayat ni. Apa rahsia tersembunyinya? Patutnya, the dua, dalam bahasa Arab, the dua, si pelaku, fa'il. Kalau 5 orang duduk dekat-dekat lah. Okey. Contoh saya nak kata apa dia? Telah memukul Ali oleh Abu. Okey. Ahmad, Abdullah, Ibrahim dan juga Yusuf. Contoh bahasa Arab. Telah memukul Ali oleh Abu, Ahmad, Ibrahim, Yusuf, Iskandar. Contoh. Jadi dia 2-5 orang tu semua duduk dekat. Dia 2 yang tukang buat kerja 5 orang tu nama mereka semua duduk dekat. Dalam ayat ni melihat. Perbuatannya, verbnya melihat. Dia 2, orang yang tukang melihat tu ada 2. Satu Allah, satu Rasul. Betul kan? Kelak akan melihat oleh Allah amalan-amalan kamu dan Rasulnya. Patutnya kalau ikut penerangan saya tadi, akan melihat oleh Allah dan Rasulnya amalan-amalan kamu. Baru betul. Bukan baru betul lah. Baru ikut susunan betul tadi. Dia 2 tu duduk sebelah-sebelah. Tapi dalam ayat ni, Allah Ta'ala pisahkan antara nama Allah dan Rasul. Kenapa Allah pisahkan antara Allah dan Rasul? Allah sebut kelak akan melihat oleh Allah amalan-amalan kamu dan Rasulnya. Nampak patutnya? Kelak akan melihat oleh Allah dan Rasul amalan-amalan kamu. Barulah kena. Ataupun dan akan melihat amalan-amalan kamu oleh Allah dan Rasul. Allah pisahkan nama dia dengan nama Nabi kerana Allah nak beritahu lepas pada ni akan terbuka lagi amalan-amalan buruk kamu untuk Allah dan Rasul. Lepas pada ni akan terbuka lagi amalan-amalan buruk kamu yang akan dilihat oleh Allah dan Rasul. Cumanya Rasul tu terhad. Apa maksud terhad? Mungkin lepas 3-4 tahun, 5-6 tahun dia meninggal dunia. Rasul tu akan wafat. Dia tak tengok dah. Lepas Rasul wafat, ada lagi munafik. Lepas pada tu dia tak tengok dah lah. Rasul tu dah wafat. Dia dah tak boleh tengok lah malam-malam munafik umat dia tu. Sebab tu kat akhirat nanti, ada satu hadis, saya lupa perawi dia. Kat akhirat nanti, ada sahabat, selepas dibangkitkan daripada mahsyar, Nabi tengok sengumpulan orang-orang Mekah Madinah, sahabat-sahabat dia dulu. Nabi kata apa? Hum ashabi. Nabi kata tu sahabat-sahabat aku. Mereka kata tak ya Rasulullah, mereka bukan sahabat kamu. Setelah kamu meninggal dunia, mereka kembali murtad pada agama asal mereka. Jadi nak ceritanya kat sini, Nabi lepas wafat, Nabi tak tengok. Nak ceritanya kat sini, setelah Rasulullah SAW wafat, Rasulullah tak tengok dah amalan umat dia. Tapi Allah sentiasa melihat amalan-amalan kamu. Allah senantiasa melihat amalan-amalan kamu sampai bila?
sampailah kamu dikembalikan kepada Allah yang Maha mengetahui. Kenapa Allah cakap macam ni? Mungkin ada munafik-munafik yang zaman Nabi, Allah boleh beritahu Nabi siapa munafik, betul kan? Zaman Nabi, Allah boleh beritahu Nabi siapa munafik tak munafik. Rasulullah dah wafat, takkan Allah beritahu Umar pula? Takkan Allah beritahu Abu Bakar pula? Jadi zaman Umar dan Abu Bakar, munafik-munafik yang baru timbul, yang baru muncul, mereka tak tahu, betul kan? Jadi Allah Ta'ala kata, munafik-munafik yang baru timbul setelah Rasulullah wafat, mungkin tak ada orang beritahu tentang kamu yang kamu tu munafik. Tapi ingat, Allah Ta'ala sentiasa tahu amalan-amalan kamu, dan mungkin kamu pandai berlakon sampai tak ada seorang pun tahu ataupun sangka kamu munafik. Mungkin. Tapi ingat, kamu tetap akan dikembalikan pada Allah yang Maha mengetahui benda gaib. Maksud benda gaib tu yang dalam hati kamu. Munafik yang pandai berlakon, zaman Nabi, berapa lama mereka dah pandai berlakon? Tengok saya cerita tadi, Nabi pergi Tabuk dah tinggal solat Jumaat dah. Munafik zaman Nabi jaga solat Jumaat, Nabi pergi jaga solat Jumaat, Nabi pergi Tabuk dah tak jaga solat Jumaat. Orang nampak tak? Nampak siapa nampak? Wanita-wanita yang tak pergi Tabuk nampak. Anak-anak kecil yang tak pergi Tabuk nampak. Oh, pak cik tu dulu Nabi ada saya ada solat Jumaat, Nabi dah tak ada, tak sembahyang langsung, tak pergi masjid dah. Nampak? Kat situ maksudnya Allah Taala buka. Tapi setengah munafik yang pure bagus sikit lagi, contohlah bagus tu maksudnya, oh Nabi ada pun dia solat Jumaat, Nabi tak ada pun masih pergi solat Jumaat, contoh. Jadi dia punya lakonan itu menjadi tak? Menjadilah. Maka Allah Taala kata, ya, mungkin kat dunia orang tak sangka kamu munafik. Tapi kamu tetap akan dikembalikan kepada alimil ghaib yang mengetahui benda ghaib dalam hati kamu. Lalu dia akan beritahu kamu terhadap apa yang kamu lakukan dahulu. Kamu punya penipuan, kamu punya kemunafikan, semua akan beritahu kamu balik. Jadi Allah Ta'ala kata dalam ayat ni, tidak ada seorang munafik pun yang akan terlepas. Mungkin kat dunia orang tak tahu langsung dia munafik. Tapi kat akhirat dia tetap akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui segala benda yang gaib. Seterusnya, kelak, satu ayat lagi. Kelak, yahlifuna, mereka akan bersumpah. Yahlifuna, mereka akan bersumpah. Munafik itulah. Bi, dengan Allah, nama Allah. Allah, nama Allah. Okey. Allah, nama Allah. Okey. Iza apabila inqalabtum, kamu kembali ilaihim, kepada mereka li agar ataupun supaya, terjemah li agar ataupun supaya, tu'ridu, kamu berpaling anhum, daripada mereka, terjemah anhum, daripada mereka. Okey, fa maka a'ridu, berpalinglah kamu anhum, daripada mereka, innahum, sesungguhnya mereka rijsun, kotor, dirty. Wa, dan ma'wahum, tempat tinggal mereka, jahannam, neraka jahannam, jazaan, sebagai balasan, recompense, sebagai balasan, bi, dengan sebab apa yang kanu, mereka selalu yaksibun, lakukan, they earns, terjemah they earns, yaksibun, lakukan. Kalau terjemahkan dia, Tuan Haji Muhammad Rashid boleh tak terjemahkan? Tuan Haji Muhammad Rashid terjemahkan ayat 95 ni, panjang sikit. Kelak mereka akan bersumpah dengan nama Allah kepada kamu ketika, lepas tu apa? Kamu kembali kepada mereka agar kamu berpaling daripada mereka, maka berpalinglah kamu daripada mereka,
sungguh mereka kotor dan tempat tinggal mereka neraka jahanam sebagai balasan dengan sebab mereka selalu lakukan apa yang mereka selalu lakukan. Okey, baik. Mereka ni, sumpah ni mainan bagi mereka. Kita bilang balik sumpah-sumpah mereka. Boleh tak? Kita bilang balik sumpah-sumpah mereka. Tengok muka 194. Kita nak bilang mereka punya bersumpah ni. Ada 5. Saya bilang tadi 5. Tengok muka surat 194. Semua tengok saya baca. Ayat 42. Lau kana aradan qariban wa safaran qasidan lattaba'uka walakin ba'udat alaihimus syuqqah wa sayahlifuna. Mereka bersumpah ayat 42. Tolong baca, saya tak tahulah Huawei Mate 9. Saya tak kenal lah Huawei Mate 9, boleh betul baca tak? Ini yang nama kedua Huawei Y9S. Siapa dia Huawei Mate 9 ni? Siapa dia? Saya Ustaz. Okey. Kalau boleh tulis nama puan ya. Tak, sebab apa ni iPad bateri habis jadi terpaksa guna phone. Okey. Tak apalah. Tolong baca ayat 42 tu. Sumpah pertama mereka dalam kes Tabuk ni pertama. Tolong baca. Ayat mana Ustaz? 42, page 194. Okey, baca dia punya terjemahan ya. Ya, betul. Okey, kalau apa yang engkau serukan kepada mereka wahai Muhammad sesuatu yang berfaedah, yang mudah didapati dan satu perjalanan yang sederhana, tidak begitu jauh, nescaya mereka yang munafik itu akan mengikutmu. Tetapi tempat yang hendak dituju itu jauh bagi mereka. Dan mereka akan bersumpah dengan nama Allah dengan berkata, kalau kami sanggup, tentulah kami akan pergi bersama kamu. Dengan sumpah dusta itu, mereka membinasakan diri mereka sendiri. Sedang Allah mengetahui bahawa sesungguhnya mereka itu orang-orang yang berdusta tentang tidak sanggupnya mengikutmu. Okey. Satu. Ingat kita bilang satu. Itu satu. Pertama mereka sumpah. Yang kedua, tolong baca Huawei Y9S. Siapa ya? Huawei Y9S. Okey. Tak apa. Galaxy Tab S2. Tolong baca siapa dia? Galaxy Tab S2 siapa dia ya? Siapa dia Okey, baik, tak apa. Puan Rosnah Hussein boleh? Puan Rosnah Hussein. Puan Rosnah. Okey, tadi satu tadi sumpah mereka yang pertama. Sumpah mereka kedua, page 196 ayat 56. Surah kita ni lah surah Tabuk. Ni sumpah mereka dalam kes Tabuk ni. Tolong baca. Ayat berapa Ustaz? 56. 56. 56, okey. Dan mereka bersumpah, ya. Terus. Dan mereka orang munafik bersumpah dengan nama Allah bahawa sesungguhnya mereka termasuk golonganmu, namun mereka bukanlah dari golonganmu, tapi mereka orang-orang yang sangat takut kepadamu. Okey, dua dah sumpah. Puan Rosnah, muka surat 197 atas sekali. 97 atas sekali. 62 ya? Ya. Okey, mereka bersumpah kepadamu dengan nama Allah untuk menyenangkanmu. Apa hal Allah dan Rasulnya lebih layak untuk mereka cari keredaannya jika mereka orang mukmin. Okey, 3 dah sumpah betul kan? 3 dah betul. Yang keempat, Puan Rosnah, muka surat 199. Okey, nombor ayat 74, baca separuh aja. 74, okey. 74. Mereka orang munafik bersumpah dengan nama Allah bahawa mereka tidak menyatakan sesuatu yang menyakiti Muhammad. Sesungguhnya mereka telah mengucapkan perkataan kekafiran dan telah menjadikan kafir setelah Islam dan menginginkan apa yang mereka tidak dapat mencapaikannya. Okey, cukup. Panjang lagi tu. Cukup kan? Cukup. Okay. Jadi berapa kali sumpah dah Puan Rosnah? Berapa kali sumpah dah tu? Dah 4. 4. Puan Wanok ini baca 1. Puan Rosnah baca 3. 4, betul kan? 4 sumpah dah. Sekarang yang kelima. Ini nak cerita orang munafik ni, sumpah ni biasa. Mereka sanggup bersumpah untuk tutup aib pekung mereka. Mereka sanggup bersumpah untuk tutup aib dan pekung mereka guna nama Allah. Wallahi tallahi billahi.
Orang beriman tak senang-senang nak ucap lafaz sumpah. Kerana takut tersilap, tersalah, dosa besar. Orang munafik relax bersumpah. Jadi nak ceritanya, ciri munafik banyak dalam ayat ni, sanggup bersumpah palsu untuk tutup aib dan kesalahan mereka. Ni pun lama lagi. Allah turunkan ayat pada Nabi, wahai Muhammad, nanti, tu nanti. Ayat kita sekarang 95. Wahai Muhammad, nanti mereka akan bersumpah dengan nama Allah apabila kamu kembali pada mereka, yang mereka ni betul-betul tak boleh pergi, demi Allah mereka betul-betul ada halangan, mereka sakit. Apa tujuan dia? Agar kamu berpaling daripada mereka. Maksudnya ialah agar kamu berpaling daripada mereka, maksudnya ialah agar kamu tak mencela mereka, agar kamu tak marah mereka. Kalau orang tu tak ada alasan, tak pergi tabuk, Nabi boleh marah, Nabi cela, Nabi boleh marah dia. Tapi mereka ni bersumpah agar kamu, bukan Nabi saja, agar kamu dan semua orang Islam tak akan mencaci dan mencela mereka. Itu maksud ini. Mereka sanggup bersumpah agar orang, dalam zaman sekarang, mereka bersumpah agar orang tak kecam mereka ramai-ramai. Itu maksudnya. Kemudian Allah Ta'ala kata, Muhammad, berpaling je lah. Tak payahlah nak cela mereka, tak payahlah nak maki mereka, tak payahlah nak hina mereka. Berpaling je pada mereka. Kerana mereka tu kotor. Maksud ayat ni, setengah orang, kalau boleh kita nasihat, kalau boleh kita tegur, kita nasihat. Ada kemungkinan untuk mereka berubah. Tapi mereka tu sendiri najis. Kalaulah kita kata pakaian kena najis, kasut kena najis, boleh buang najis, boleh kan? Boleh. Tapi boleh tak kita cuci najis agar jadi bersih? Soalannya, boleh tak kita ambil najis, basuh dah, guna klorak, guna sabun daya, sabun beris, sabun apa saja agar najis tu bersih? Tak. Kalau dah najis lah sampai bila-bila. Ambil tai kucing, bubuh dalam air panas, bubuh limau supaya bersih. Tak akan belajar dia apa saja, dah najis. Samalah Allah Ta'ala kata, kalau benda tu ditimpa kotoran, kita boleh buat sesuatu agar kotoran hilang pada benda tu. Tapi bagaimana kita nak cuci kotoran tu sendiri? Itu maksud ayat ni. Wahai Muhammad, berpalinglah pada mereka. Sia-sia nasihat mereka, sia-sia kau marah mereka, cela mereka. Kerana mereka tu tak najis. Maksudnya, kalau kau bagi masa seminggu duk marah-marah mereka pun, mereka tak akan berubah juga. Mereka tu sendiri najis. Punya hina ni Allah Ta'ala kata, seolah-olah punya hina untuk mereka, mereka tak akan berubah lagi. Itu maksud ayat. Kerana Allah Ta'ala kata tempat tinggal mereka neraka Jahannam, amat buruk apa yang mereka lakukan. Okey, baik. Apa beza ya'malun dengan yaksibun? Apa beza ya'malun dengan yaksibun? Betul kan? Ada satu lagi yasnaun sebenarnya. Betul kan tu? Datin tanya soalan tu ke tadi? Saya baca sekali lalu. Ya, Ustaz. Datin Dr. Rohaya, apa soalannya? Saya baca sekali lalu tak jelas. Itulah dia, Ustaz, sebab ada yang atas tu dia kata tak malun. Lepas tu yang ayat 95 yaksibun. Okey, baik, ada satu lagi yasnaun sebenarnya. Ya'malun ni buat benda tanpa fikir, tanpa usaha yang banyak, boleh buat macam tu je. Ya'malun ni ialah buat usaha tanpa perlu fikir, tanpa perlu kemahiran, semua orang boleh buat. Tak malu ni dosa-dosa yang mudah. Dosa-dosa nak menipu, dosa-dosa yang mudah. Tak perlu usaha banyak. Kalau nak zina, nak minum arak, kena keluar rumah, kena cari duit, kena ada wanita yang sanggup berzina, contoh. Tu berzina. Jadi tak guna ya'malun. Ya'malun ni dosa-dosa mudah. Nak tipu orang tak payah keluarkan modal. Okey, nak tengok benda haram tak payah kerja jauh, kat telefon ada, tu panggil ya'malun. Adapun yaksibun, you earn tu maksudnya apa dia? Kena usaha sikit. Kena cari idea nak tipu, kena keluar rumah, kena keluar duit belanja, kena ada kemampuan kesihatan, tu yaksibun. Okey, dalam surah Baqarah, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Okey, dua-dua tu bahasa pada yaksibun. Maksudnya yaksibun ni adalah amal yang perlu lebih usaha, lebih kesungguhan. Satu lagi yasnaun. Yasnaun ni amal yang perlukan kemahiran. Tak semua orang boleh buat, tak semua orang mampu buat. Dalam surah Al-Maidah ada, muka surat 118 ada perkataan yasnaun tu. Okey, tengok semua buka 118. Okey. Muka surat 118 surah Al-Maidah ada perkataan yasnaun kat situ. Tengok 118. Sekejap Ya ke 118? Ya, 118. Kalau tengok ayat 62, page 118, labi sama kanu ya'malun. Ayat 63, labi sama kanu yasnaun. Betul kan? Ya'malun tu perbuatan orang awam semua boleh buat. Yasnaun tu orang-orang ahli je pandai buat. Orang ahli je pandai buat. Tu yasnaun. Adapun yaksibun semua orang boleh buat. Yaksibun ayat kita sekarang, yaksibun semua orang boleh buat. Cuma perlukan usaha lebih sedikit. Kena usaha lebih sedikit.
Okey, baik. Di sini dulu. Minta maaf yang masih lebih sikit. Kita akan sambung minggu depan insya-Allah. Doa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah bihamdihi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa syarifna bi syarafatil Qur'an wa adkhilna al-jannata bi syafaatil Qur'an ya dzal fadli wal ihsan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa rizqan mubarakan wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak semua. Mohon maaf salah silap kalau ada. Jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Sama-sama semua. Sama-sama. Kenapa? Kena usaha. Assalamualaikum Ustaz. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.